kita undur sikit pada yang dikatakan bincangnya tentang murid yang hakiki. Semalam kita dalam slot yang kedua kita telah mula bincangkan. Jadi isunya beberapa perkataan kaum sufi yang mengandaikan bahawa seorang murid ini walau macam mana sekalipun sampai habis umur dia tu duduk dengan guru yang sama. Selagi belum ada pencapaian apa-apa pencapaian, duduklah di situ. Tapi telah dijelaskan dengan kita mula masuk dalam jawapan yang diberikan oleh Syekh Muhammad Al-Hashimi rahimahullahu taala ini, bahawa perkara ini adalah perkataan yang umum, perlu kepada penjelasan, perlu pada penelitian dan juga keteperincian dia. Benda-benda yang berkaitan apa itu seorang murid itu siapa, guru itu apa siapa, tori itu apa pula, apa tujuan dia, niat dia macam mana. Ini yang kita akan cuba tengok lagi pada muka surat ini dan juga muka surat yang selanjutnya nanti, yang di mana kita undur sedikitnya yang kakak kita minta tadi itu adalah untuk bincangkan tentang murid yang hakiki tu dia. Al-murad wal muradu bil muridil al-hakiki. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala wal muradu bil muridi al-hakiki. Jadi ni mula dia nak bincangkan. Bila bincangkan tentang salik yang dibincangkan al-hakiki, iaitu yang sebenarnya, yang betul, yang tepat ataupun yang dikatakan yang betul-betul murid, yang layak digelar sebagai murid. Itu siapa? Wa huwa, dan dia itu allazi sallama nafsahu mubasyaratan. Dia menyerahkan jiwanya, dirinya ataupun hatinya dan juga tarbiyah kerohanian, iaitu syarat pertamanya mubasyaratan. Manakala kita dengan bahasa mudah sekarang ni bersemuka. Bersemuka. Bukan kata serah. Tadi malam tadi aku dah guru aku talqin dalam mimpi. Belum lagi. Tak sah lagi yang tu. Walaupun mungkin mimpi yang benar, bukan dipersalahkan mimpi. Tapi yang nak mengesahkan betul tu, kalau mimpi malam tadi, pergilah cari guru yang dia mimpikan itu, pergilah untuk berjumpa betul-betul salam dan juga ditalkinkan dengan zikir tersebut. Itu baru yang dikatakan mubasyaratan ni. Sebab itu isunya nanti akan dipertanyakan bila kata tarikat ada sanad. Bila sanad, dia kena ikut juga sebagaimana syarat sanad dalam hadis. Mana guru dan juga murid mesti ada pertemuan walaupun satu kali saja. Baru boleh kesah, betul aku anak murid dia. Aku ada ambil wirid pada dia sekian. Tengok bila berjumpanya. Lepas tu tengok contohnya, guru meninggal dulu. Dia budak lagi. Bila berjumpa pula. Itu persoalan-persoalan ini, kenapa diketatkan sanad ini, kenapa diletakkan dengan juga perkataan mubasyaratan di sini, nak menjaga daripada fitnah ini. Supaya tidak timbul nanti orang boleh persoalkan tentang sanad tersebut. Isunya bila kata sanad, maka ilmu hadis telah meletakkan syarat-syarat sanad ini apa benda. Jadi sebahagian itu dibawakan ke dalam ilmu tasawuf ini juga dan tarekat, maka perlu kepada untuk jaga apa syarat sanad itu. Pertamanya adalah bersemuka ni, mubasyaratan. Dan seterusnya bil fi'li, dengan betul-betul. Mana bukan bil quwah, yang mimpi tadi ataupun andaian dia baru bercita-cita je nak bai'ah dan sebagainya, tak sempat jumpa ataupun sebagainya, bukan boleh dikira sebagai murid yang hakiki lagi. Mungkin murid yang tabaru, ambil berkat, baca dah, tak sempat jumpa dengan guru tu, tapi jumpa buku dia, buku wirid dia, dah baca, dah hafal, dah sedikit sebahagian daripada wirid itu. Itu baru murid yang dikatakan nanti selepas pada ini yang disebutkan sebagai majazi, luaran saja. Luaran saja, bukan murid yang sebenar lagi. Nanti kalau yang betul dah berjumpa dengan guru tu, dah terima zikir tersebut, izin dan sebagainya, baru itu murid yang hakiki. Kepada seorang lisyaikhil mursyidi, kepada seorang guru yang bertaraf mursyid. Guru ramai. Nak baca kitab tasawuf ni lagi ramai. Untuk baca kitab tasawuf saja tak ada masalah. Tak perlu pada syarat mursyid ke sebagainya. Faham ilmu dia dan sebagainya. Tapi kita tahu tasawuf ini ada aspek praktikal dia. Yang buku ni, ini adalah aspek yang dikatakan teori dia. Praktikal dia, maka perlu pada didikan, tarbiyah daripada seorang guru yang betul-betul bertaraf mursyid betul. Ada izin, ada apa semua syaratnya. Dan syarat yang lain juga kepada guru mursyid ini, walaupun dah ada isyak dan sebagainya, al-hayyi, mesti hidup. Sebagaimana kita telah sebutkan semalam,
Kalau takdirnya dia dah ada guru, tapi kebetulannya dengan takdir Allah Ta'ala guru dia meninggal dulu dan dia belum lagi sempurna didikan kerohanian dia. Jadi silakan cari guru yang kedua. Hubungan dengan guru yang telah meninggal ini tidak ada masalah, hubungan mahabbah dan sebagainya secara kerohanian maka tidak akan terputus. Tetapi untuk mendidik secara betul ni perlu kepada guru yang masih hidup. Tidak ada masalah. Kecuali dalam beberapa kes tu, kalaulah dikatakan guru yang meninggal itu sebelum dia meninggal, dia meninggalkan satu wasiat. Contoh antara wasiat yang pernah ada sebelum ni itu maknanya kekalkan di atas wirid dia, duduk di atas jalan ini, kekalkan wirid kami dan sebagainya. Kalau macam tu wasiat, mana kena ikut pada hukum syaraknya, mana meraikan dengan wasiat. Wasiat ini setakat mana boleh kita nak raikan, adakah melanggar syarak ke atau apa sebagainya. Kalau apa yang diwasiatkan itu memang mengikut syarak, tak ada masalah, silakan. Tak perlu lagi dia nak pergi ke lain ke dan sebagainya. Tapi itu pun banyak lagi. Sebab yang kita tengok di sini isu guru yang masih hidup ini isu didikan, bukan isu wirid. Wirid tidak ada masalah, nanti berjumpa dengan guru kedua. Guru kedua kata ataupun ditanya kepada guru kedua mesti ada dah wirid dia sendiri. Masih amalkan lagi guru wirid yang pertama, macam mana ni? Kami nak amalkan. Kalau guru yang kedua izinkan, silakan, tidak ada masalah. Jadi isu wirid bukan itu masalah dia. Isu yang kita sebutkan sini, kenapa mesti guru mursyid yang hidup? Isunya adalah didikan kerohanian, tarbiyah. Fi ayyamis sayr ila Allah Ta'ala, pada hari-hari tempoh masa, maksudnya tempoh masa as-sayr ila Allah, perjalanan untuk menuju kepada ma'rifatullah tersebut. Liyasluka bihi at-tariqah, agar dia boleh berjalanlah dengan bersama dengan guru tersebut, itu akan perjalanan kerohanian ini ila an yakula lahu, sehingga kemuncaknya bahawa guru mursyid ini menyebutkan kepada anak murid ini, ha anta wa rabbuk. Ini sebagai satu kiasan saja. Kiasannya kamu telah sampai, betul, kamu telah layak dah, kamu si arif billah, ataupun lebih layak lagi kamu ini sekarang kamu menggantikan aku, kamu adalah seumpama aku juga, layak menjadi seorang guru mursyid. Kalau itu sebutan dia, alhamdulillah. Itu yang puncaknya, berjaya sampai. Kemungkinan dengan guru pertama sampai ke ujungnya, ini yang dia sebutkan, alhamdulillah. Kalau ini tak sempat dengan guru pertama, macam tadilah, guru pertama meninggal, kena teruskan lagi sehingga dapat satu isyarat ataupun nasihat ataupun perkataan daripada gurunya, ya, kamu telah sampai kepada makrifah yang sebenarnya. Itu kemuncaknya. Kemuncak pada perjalanan ini adalah untuk tuju kepada ma'rifatullah. Fayasira al-muridu muridan. Macam semalam yang tersebut, maka menjadilah, asal dia murid, dia salik yang berjalan di satu perjalanan yang dia rasa, yang dia mahukan untuk sampai, rupa-rupanya dia yang nanti bila dah sampai baru faham bahawa sepanjang-panjang perjalanan ini rupa-rupanya memang kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang permudahkan berjumpa dengan guru mursyid, Allah Ta'ala permudahkan untuk beribadat, berwirid, bagi waktu lapang dan sebagainya. Rupa-rupanya memang Allah Ta'ala yang kehendakkan dia sampai. Sebab itu dia bertukar, yang asalnya dia yang mahu, rupanya sememangnya baru faham, rupanya memang Allah Ta'ala yang ingin menyampaikan dia. Wahakaza, dan sebeginilah yakunu muddata ayyami dukhulil muridi al-haqiqi al-khalwata, berubahlah menjadilah tempoh masa masuknya seorang murid yang hakiki ke dalam khalwah ataupun dalam suluk itu, ala yadi syaikhi al-hayyi al-musalliki. Isu pertamanya bukan sekadar wirid am yang biasa ini, wirid yang diamalkan harian ke apa, ini tidak ada masalah. Itu yang terkadangnya tidaklah terlalu memberikan kesan dari sudut kerohanian, tapi zikir yang diamalkan ketika tengah suluk ataupun khalwah ini, itu yang memberi banyak kesan kepada kerohanian. Jadi bila murid yang betul-betul hakiki ini, yang sebenar ini, dengan sifat ni yang sebenar ini, jujur dan ada yang dikatakan ikhlas niat dia untuk sampai kepada ma'rifatullah, bila dia masuk ke dalam khalwah dan dimasukkan ke dalam khalwah ini dengan izin seorang guru mursyid yang hidup al-musalliki, dan mampu memberikan panduan suluk ini. Sebab itu katanya yang kita telah sebutkan semalam, khalwah bukan boleh masuk begitu saja. Kadang aku nak pergi tapa naik gunung sekian-sekian apa dan sebagainya dah. Lepas tu terjadilah apa-apa perkara kan. Kata gila isih ke apa ke.
panah ke apa. Isu kenapa jadi macam tu? Sebab pandai-pandai sendiri. Sebab perlu panduan guru. Guru yang kena talkinkan pada tahap pertamanya zikir khalwah tersebut. Dan guru pun tak pergi ke mana, dia akan tunggu anak murid ni 2-3 hari ni, dia akan masuk tengok, tanya khabar, apa perkembangannya dan sebagainya. Jadi guru yang layak saja yang tahu apa kisah, apa pencapaian murid ni. Jadi kalau sekadar untuk zikir saja, silakan pergi. Tak boleh macam tu. Sebab dia masih bertaraf salik. Biniyatil wusuli, dengan niat untuk sampai kepada ila ma'rifatillahi ta'ala, kepada makrifah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan bisyuhudi, dengan jalan musyahadah wal ayani, dan juga pada tahap musyahadah yang lebih tinggi lagi. Fa fi muddatil khalwati, maka di dalam tempoh masa dia berkhalwah ini, kadang-kadang sebenarnya khalwah yang kita telah sebut semalam, hukum hakam dia dari sudut syariat berdasarkan hukum hakam iktikaf. Di negara-negara Arab, masjid-masjid yang mereka benakan, lebih lagi masjid yang lama dan sebagainya, telah siap ada ruangan untuk khalwah di masjid. Dapat niat iktikaf tu, pahala pun lebih lagi. Maka dari sudut persoalan kena solat jemaah ke masa ataupun Jumaat ke masa berkhalwah ini macam mana, tak timbul isu tu, sebab dia khalwah di dalam ruangan masjid. Mana waktu Jumaat silakan keluar, lepas tu dah selesai Jumaat masuk balik, ataupun masuk solat 5 waktu berjemaah, dia kena keluar kalau dia mahukan macam tu, lepas tu masuk balik untuk selesaikan dengan khalwah tersebut. Tapi dengan syarat tadilah mari kita sebutkan semalam, antaranya adalah as-sukutu, diam. Kena jagalah. Kalau buat tempat kita ni rumit sikit kan, kalau kan nanti ada orang tanya pula, ataupun tanya khabar, tak boleh nak cakap apa, kan. Jadi dibimbangkan, maknanya perkara itu akan terganggu. La yajuzu lahu al-iltifatu ila ghairihi walau biqalbihi. Tidak harus bagi si salik ini ataupun si murid yang tengah berkhalwah ini untuk dia iltifat, berpaling ila ghairihi, kepada yang selainnya, pada guru tersebut ataupun daripada tujuan yang sebenarnya. Sebab khalwah kita nak berzikir, dan berzikir semata-mata untuk ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ghairihi ini yang selain pada Allah Ta'ala, jangan ingat apa-apa pun, lupakan semua sekali urusan dunia sekejap dalam tempoh 2-3 hari itu. Ataupun ghairihi ini ditujukan kepada guru mursyid tersebut. Manakala waktu yang biasa dikatakan janganlah nak nampak kelebihan guru lain dan sebagainya, maka lebih-lebih lagi dalam tempoh khalwah itu perlu jaga adab lagi, lebih beradab lagi dengan guru, itu maksud dia. Walau biqalbihi, walaupun dengan hatinya, walau tak keluar ke mulut pun, hati pun kena jaga. Seperti yang semalam kita telah sebut dah, duduk dengan ulama jaga mulut, jaga percakapan. Tapi duduk dengan para waliullah, awliya ilahi salihin, maka jaga hati. Jangan duk fikir ke mana-mana merewam begitu saja. Wala an yatakallama ma'a ahadin wala al-khuruja ila as-suqi. Bahawa begitu juga dihalangkan bahawa dia bercakap dengan seseorang pun, hatta dengan teman-teman, sehingga kan teman-teman yang duduk khalwat sekali itu pun, dalam tu pun jangan dia kata tanya khabar, bincang, penat kita berzikir ni, macam mana apa khabar kamu ya? Tak ada, tu tugas guru mursyid nak tanya khabar. Guru mursyid tanya boleh bercakap, baru boleh bercakap sebab dia tanya kan. Kadang-kadang guru pun dia tak kata, aku bukan boleh tengok dalam Lauh Mahfuz. Bila guru mursyid tanya, jawablah. Tanya, walaupun takkan nak katakan sekarang khalwah Syekh, tak boleh macam tu. Guru dah bertanya, dah tanya perkembangan kita, maka baru ada maslahat ataupun keperluan untuk bercakap. Tapi kalau sekadar nak bercakap begitu saja, yang dikatakan seseorang pun, hatta walaupun teman-teman sekali dalam khalwah itu pun, maka kalau bolehnya jaga, jangan bercakap. Walal khuruja ila suq, dan juga jangan keluar ke pasar-pasar. Ini dalam keadaannya bahawa, sebab itu dipesankan dalam tempoh khalwah ini, biarlah ada seorang dua kawan kita yang tolong berkhidmat untuk sediakan makanan dan sebagainya, keperluan kita dan sebagainya. Sebab dalam kitab-kitab tasawuf yang lain pun, kalau kebetulannya tak ada orang nak khidmat, makanan pun payah dan sebagainya, barulah dibenarkan tengah khalwat tapi pergi kena beli makanan. Jadi rumit situ pula, bukan semua yang mampu buat macam tu. Dalam keadaan berkhalwah pula, tak cakap apa, pergi beli
ambil barang, olor je duit, senyum je, pergi, lalu macam tu. Kan? Orang pun tengok pelik, apa hal ni? Kan? Jadi kalau seeloknya, sama ada pertamanya, kalau tak ada orang nak membantu pun paling kurang dah beli dah kelengkapan makanan untuk tempoh khaluah tersebut. Sedia dah bersama dengan kita. Kan? Sebab itu di pondok-pondok kita dahulu, pondok yang dia duduk tu satu, tapi pondok khaluah tu dibuat satu khusus. Dengan ruangan yang sempitnya, pintu direndahkan, hanya tingginya setakat mana kita boleh berdiri, panjangnya setakat mana kita boleh sujud untuk solat, dan lebarnya adalah setakat mana kita boleh bersela. Itu yang dikatakan ukuran apa semua tu cukup lengkap dah, tempat untuk khaluah macam mana. Dan ikut di pondok-pondok kita dahulu banyak dibuatkan macam tu, kan. Jadi isunya bila kata kalau tak ada makanan dan sebagainya, kalau ada orang mampu khidmat, silakan mampu khidmat. Jadi sebab itu dikatakan di sini walal khuruja ila suqi. Tidak diberikan kebenaran untuk keluar ke pasar. Wala mubasyarata ahlihi. Dan begitu juga janganlah nak bercampur gaul dengan isteri dia. Sebab itu kalau nak kawat ramai-ramai pun lelaki-lelaki saja, perempuan-perempuan saja. Walaupun pergi itu maksudnya dengan laki bini. Tak ada kata khaluah tu ni satu bilik ni laki bini, satu laki bini. Tak ada macam tu. Pertamanya tak nak terganggu. Sebab itu tidak ada pergaulan dengan ahli keluarga dia. Walau begitu juga tidak ada juga malihi, harta benda. Jadi kalaulah ada benda di dalam tempoh khaluah itu yang perlu kepada pengurusan berkaitan harta perniagaan dan sebagainya, silakan wakilkan, letak orang itu uruskan ataupun sebagainya. Kalau ada benda yang perlu disampaikan, sampaikan dahulu hak dia apa semua, selesaikan sebelum tempoh khaluah itu, supaya kita masuk khaluah itu dalam keadaan tenang. Tak perlu dah kata tengah berzikir, tiba-tiba mari lintasan, ada benda tak selesai lagi ni, ada benda tak kena beli dia kena lembu kat padang lagi rupanya. Tak macam tu, tak khusyuk lah dalam khaluah tersebut. Kalau ada benda yang perlu diselesaikan atau benda ke apa, selesaikan dulu semuanya. Illa, melainkan in uzina lahu bidzalika, sekiranya diizinkan bagi dia untuk buat macam tu. Ni memang tok wali besar lah. Tok wali besar dalam khaluah dia berzikir, dia pergi keluar kena diizinkan tu sebabnya dia layak. Dia pergi alih lembu apa pun tak terganggu zikir dia, hati dia tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam tu level, silakan, tidak ada masalah. Tapi ini berbezalah. Kalau dah beri izin pada seorang, bukan semua yang akan diberi izin kan. Orang tu sajalah. Jangan kata, Tok Guru bagi dia seorang tu keluar tu, kita pun marilah sekali. Pergi mengetih pula. Tak ada isu yang tu. Tak ada isu yang macam tu. Tengok bila diizinkan, hanya yang itu saja. Ruangan ataupun orang itu saja. Wala an yuraji'a ghaira syaikhihi fi amrin. Dan begitu juga tiada juga bahawa sesungguhnya dia rujukkan sesuatu permasalahan kerohanian, terutamanya ghaira syaikhi, orang yang selain pada guru dia. Guru yang dah mentalakinkan tu dah ada dah yang mengizinkan dia masuk. Tiba-tibanya dah keluar pada tempoh khaluah ke apa pun, ada satu pengalaman kerohanian yang dia dapatkan dalam tempoh khaluah itu, tiba-tiba dia pergi pada seorang guru yang kedua, ketiga. Guru yang kedua, ketiga itu bukan isu keahlian, memang ahli dia juga. Tetapi bila begitu keadaan, ia itu telah melanggar adab juga. Fi amrin, pada satu-satu urusan. Bila dah ada guru mursyid, itulah gurunya. Itulah guru rujukannya. Kita dah sebut semalam, antara tonggak rukun pada tarik kita ini adalah muzakarah. Jadi kita dah ada guru. Muzakarah dengan guru lah. Sebab dia adalah pakar dia dalam mendidik kita. Dan dia lebih mengenal kita ni siapa. Fi amrin ma, pada apa-apa saja perkara pun. Fadlan, lebih-lebih laginya, an kaunihi yadkhulu fi tariqin ukhra. Lebih-lebih laginya daripada hal keadaan seorang murid yang hakiki ini bila dia masuk ke dalam tariq yang lain pula. Isu yang dikatakan dihalang, ditegah, pindah begitu saja tu tanpa diceritakan kepada guru pertama dan guru yang kedua itu, cerita ini pada guru yang anak murid yang hakiki ini. Kita masih lagi dalam perbincangan anak murid yang hakiki, yang dia memang betul-betul ikhlas mahu sampai kepada makrifatullah. Kalau betul begitu keadaan dia, maka murid yang macam ini yang ada tegahan yang macam ini. Dikatakan jangan pindah itu pun dengan maksudnya pindah yang begitu saja, tak cerita pada guru pertama, guru kedua pun dia tak cerita juga, dia dah ada guru mursyid.
Tapi niat dia nak sampai ke makrifatullah. Maka macam-macam tu, maka tidak akan dapat apa-apa faedah. Yang guru pertama pun tak dapat faedah, guru kedua pun dia tak akan dapat faedah juga, sebab dia tak berterus terang bahawa dia ni ada guru dan sebagainya. Sepatutnya dia ceritakan, minta izin dulu dengan guru pertama. Guru kedua pun bagi tahu, ya saya dah minta izin dan sebagainya pada guru pertama dulu. Maka itu tidak ada masalah. Hatta pada murid yang hakiki ini. Isunya ini apabila dikatakan pindah begitu saja dengan tanpa adab. Walau baqiya fi hazihi tula umrihi, dan kalau sekalipun dia kekal di atas sifat ini, guru kedua pun dia tak rasa tak dapat faedah juga, dia memang mahu makrifah, tapi dikatakan guru kedua pun dia rasa tak dapat ni, pergi pula guru ketiga, guru keempat, guru kelima, tak habis. Kalau macam itu sekalipun, sepanjang tula umrihi, mana sepanjang umur dia tu yang dia hidup tu, maka tidak akan ada sebarang peningkatan ataupun pencapaian dalam bidang makrifah ini. Fa idzan tahasairuhu ila Allah Taala, maka apabila telah sampailah, berakhirlah perjalanannya itu untuk menuju kepada ma'rifatullah, wa sara sairuhu fillahi, ini yang kita sebut semalam. Bila selepas pada khalwah, selalunya yang dikatakan perjalanan itu telah bertukar namanya kepada as-sairu fillah. Mana macam itu juga, cuma satu istilah yang dikatakan perjalanan. Ada satu perjalanan yang lain pula. Contohnya, dia masuk khalwah. Selepas masuk khalwah, keluar, guru kata, ya kamu telah arif billah. Alhamdulillah kan. Memang nak gelar arif billah apa sebagainya. Tapi walaupun begitu pun, sebagai seorang arif billah, tapi belum lagi mencapai seorang guru mursyid, makna dia masih ada lagi perjalanan dia. Dia perlu lagi sambung perjalanan dia itu. Cuma kemungkinan dengan satu kefahaman yang tak sama dengan sebagaimana yang mula-mula dia sebagai salik dan sebelum masuk khalwah tersebut. Itu maksudnya. Tetap satu perjalanan juga. Selagi tak habis umur ini, memang kita berjalan. Selagi tak habis umur, kita berjalan di muka dunia ini. Lepas tu nanti akhirat pula berjalan juga. Perjalanan kita masih panjang lagi. Sampai tak masuk, belum masuk melintah pintu syurga tu, perjalanan tu ada lagi. Ada berjalan. Cuma ini nak bagi tahu beberapa tingkatan perjalanan. Tadi sebagai salik sairu ilallah, selepas pada khalwah, dan memang kalaulah betul dia telah sampai kepada maqam makrifah sekalipun, tapi belum diijazahkan sebagai guru mursyid, maka dia ada perjalanan lagi namanya as-sairu fillah. Itu nama dia, istilah lah, satu istilah. Billahi, billah balil isti'anah, maknanya dengan bantuan Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala, demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun dengan, kalau baca dengan lam milkiyah, maknanya milik bagi Allah Ta'ala. Perjalanan itu bukan perjalanan dia dah, semuanya adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia dah mula faham dalam as-sairu ilallah, dia rasa dia yang berjalan, dia rasa dia yang nak sampai dan sebagainya, yang tadi gelarnya murid tadi. Tapi bila dah sairu fillah ini, dia telah baru faham rupanya dia adalah murad, dia yang ditentukan, dia yang dipermudahkan, yang dia, Allah Ta'ala yang mahukan dia sampai kepada ma'rifatullah. Fayakuna hina izin, maka menjadilah si murid ini hina izin muradan. Jadilah dia seorang murad. Satu istilah, sebagaimana tingkatan-tingkatan perjalanan, itu saja istilahnya. Bukan kata dapat aku muradan, ni dapat satu gelaran datuk pula. Bukan nak berbangga ni, bukan nak berbangga. Atas dia walaupun digelar sebagai arif billah sekalipun, gelaran itu sebagai katanya, sebagai salah satu pencapaian dalam tarik itu saja. Belum lagi nak, jauh lagi nak perginya. Jangan kata bila dia kata arif billah, semua benda dah, boleh itu belakang dah. Boleh nak mengajar itu, boleh nak mengajar ini, buka kitab tu dan sebagainya. Tidak. Dia masih ada guru lagi. Maknanya walaupun dia arif billah, tapi belum sampai kepada taraf guru mursyid, maka tetaplah dia dengan guru dia itu juga. Kecuali kalau dikatakan nanti akan dijelaskan nanti, macam mana kalau guru dia mengatakan, ini setakat mana yang mampu aku nak dah latih kamu, setakat arif ini. Kalau aku tak mampu untuk latih lebih tinggi lagi, sila cari guru yang lebih tinggi lagi. Kalau macam tu, silakan pindah pula pada guru yang lebih tinggi lagi, cari guru yang lebih tinggi lagi pula, untuk menyempurnakan perjalanan kerohanian dia ini. Abadan lillahi, semata-mata hamba kepada, milik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita naknya. Semata-mata jadi hamba, bukan kata nak jadi kutub, bukan nak jadi abda, bukan kata mulut masing, bukan karamat tu karamat ni, tapi semata-mata untuk jadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala.
hurran mimma siwahu, dan juga sebagai hamba yang sifatnya merdeka, bebas, mimma siwahu, daripada sesuatu yang selainnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau time merdeka, sedaplah kita baca apa pengertian merdeka di sisi kaum sufi. Mana bebas dia daripada semua ikatan penguasaan makhluk yang lain, semata-mata dia hamba kepada Allah Taala. Nanti musim merdeka kita baca pula bab tu. Dan Sayyidi Syekh Yusuf ada pernah tulis satu makalah, risalah ringkas, erti kemerdekaan hur ni apa di sisi seorang sufi. Cantik yang ditulis oleh Sayyidi Syekh Yusuf. Kalau ada peluang kita, memang tak habis nak terjemah ni, yang ni pun tak terjemah lagi ni. Banyak lagi kena terjemah lagi kan. Falahu, maka berhak kepada seorang murid yang telah menjadi murad ni dan betul-betul menjadi hamba pada Allah Taala ini, hina izin, pada ketika ini, an yufattisha baina turuqil masyhurati bil ma'rifati, bahawa sesungguhnya dia yufattisha, dia menyelidik, meneliti dan mencari, baina turuqi, di kalangan jalan-jalan tarik yang al masyhurati, yang masyhur, yang terkenal, bil ma'rifati, dengan adanya ma'rifah, mana pada tahap yang lebih tinggi lagi. Maka silakan. Itu pun dengan syaratnya, kalaulah guru pertama dia itu mengatakan ini saja level yang dia mampu latihkan, cari guru yang lebih tinggi lagi. Tapi kadang-kadang guru ni lebih tinggi, anak murid tak tahu level guru dia. Kadang-kadang anak murid tak akan tahu, pernah tahu pun level guru macam mana. Cuma dengan sangkaan baiknya kata, oh mungkin kutuk kot, mungkin abdah kot. Andai kita lah, husnuzan kita ya. Fa iza wajada tariqan aqrab ila Allah, maka apabila si murad ini yang betul-betul yang telah sampai kepada makrifah, dia menemui tariqan, satu jalan kerohanian lain yang aqrab, yang lebih hampir, lebih dekat, lebih mudah untuk sampai kepada makrifatullah, mimma arafa, daripada tariq dia yang terdahulu, yang dia telah kenal, yang dia telah dilatih ini, au arqa, sama ada sama levelnya tariq yang lain itu, sama level guru yang lain itu, sama level dengan guru dia, ataupun arkah, guru yang lebih itu tu, yang kedua itu lebih tinggi lagi maqam dia. Mimma arafa, daripada apa yang dia kenali dalam tarik dia yang sekarang ini, falahu, maka berhaklah bagi dia ayyan taqila ilaiha, bahawa sesungguhnya dia pindahkan kepada tarik yang baru tersebut. Tapi yang lebih cantiknya yang dikatakan pindah ini masih dengan sifat adab tadi juga. Bagi tahu dulu guru yang pertama, saya nak pergi pada guru sekian, sebab saya rasa yang kedua itu lebih tinggi makam dia. Kalau begitu keadaan dia, guru pertama tidak akan menghalang. Guru yang sebenar tidak akan pernah menghalang pun kalau anak murid ini nak pergi lebih jauh, hatta walaupun murid itu akan lebih tinggi makam daripada diri dia sendiri pun. Itu seorang guru mursyid. Kalau ada peluang guru anak murid dia untuk pergi lebih jauh, dia akan izinkan, silakan pergilah untuk pergi cari jalan yang lebih tinggi lagi. Ba'da musyawarati syaikhi al-awwali, ini yang kita sebutkan, selepas dia musyawarahkan, bincangkan syaikhi al-awwali, gurunya yang pertama tadi, tidak ada masalah. Nak berpindah silakan, tapi dengan penuh adab, sebagaimana kita beradab mula-mula nak ambil bai'ah ini dengan guru yang pertama. Kalau nak berpindah pun biarlah dengan adab juga, jangan kata tinggal begitu saja. Mana si pulang-pulang, mana? Lama tak nampak kat majlis kita, dia ada pindah. Tak nak mahu dia cerita macam tu. Tu guru tak akan kata apa. Macam semalam lah kita ceritakan, anak murid Syekh Abdul Qadir semari beritahu ada orang rampas dah anak murid Syekh. Ambil ramai pada guru Syekh. Alhamdulillah kan. Nak bagi tahu dia izin lah tu. Dah pi tak bagi tahu sekali pun tak apalah, izinlah bagi berkat kan. Suruh berkat juga. Nak bagi tahunya macam itulah. Bagi pihak diri kita sebagai seorang, walaupun dah kata arif pun, murad pun, dah faham dah tentang makrifah ini, sekalipun begitu tetap kena musyawarah juga. Idza kanatit tariqatu ats-tsaniyatu arqa, syaratnya juga sekiranya adalah tarikat ataupun jalan kerohanian yang kedua dan guru yang kedua itu arqa, lebih tinggi cara penyampaian, cara pembawaan dia dan sebagainya, cara tarbiyahnya. Kama idza awsalahu syaikhuhu al-awwalu, maka dibuat contohkan oleh Syekh Muhammad Al-Hashimi. Sebagaimana contohnya, iza awsalahu, apabila telah menyampaikan akan si murid ini oleh gurunya yang pertama, ilal fana'i fil af'ali, pada fana di dalam af'al. Ini istilah di kalangan Syazuliyah. Di dalam ada tiga bentuk pencapaian, tiga tingkat pencapaian di dalam suluk ataupun khalwah. Pertamanya fana di dalam af'al,
fana'u fi sifat dan fana'u fi zat dengan istilah masing-masing. Cuma ini dibuat contohkan. Contohnya dia sampai pada tahap yang pertama di dalam sudut tersebut itu fana'u fil af'al. Sebagai contohnya, guru pertama dia dengan didikan, dengan talqin, dengan asuhan ini sampai pada tahap yang pertama ini. Ataupun awil fana'u fi au al fana'i fi sifati. Ataupun dia sampai pada tahap yang kedua, fana' fi sifat. Au ilal muraqabati. Ataupun dia tak faham tentang fana' ini, tapi dia sampai kepada orang tingkatan salihin, antaranya adalah muraqabah. Wa wajada man yusiluhu ila al-fana'i fi zati. Dan dia dapati ada orang yang boleh menyampaikan dia kepada fana'. Mana sebelum sampai kepada fana' fi af'al itu dalam keadaan yang biasa dengan zikir yang biasa, ini pun yang paling tinggi yang boleh dicapai oleh seorang murid yang tidak dimasukkan ke dalam qaluh adalah maqam muraqabah. Kalau itu yang dia sampai dan dia dapati bahawa ada guru lain yang boleh menyampaikan dia kepada jalan fana' ini. Mana guru yang pertama dia setakat itu saja, setakat muraqabah. Maka ada yang dapati ada guru lain yang lebih tinggi yang boleh menyampaikan dia dengan jalan fana' fi zat pada dua permasalahan yang pertama tadi. Ini kalaulah katakan fana' fil af'al dan juga fana' fi sifat. Mana dia ada guru yang lain yang boleh menyampaikan dia kepada maqam yang ketiga. Ataupun wal musyahadati. Semada dengan gabungan. Kenapa macam ni? Semada dengan istilah jalan fana' ataupun dengan jalan muraqabah untuk sampai kepada musyahadah. Ini adalah istilah. Sebab tarik kita sebutkan banyak, pelbagai dan sebagainya. Dan masing-masing pun ada kitab, bukan Syazuli saja ada tulis kitab. Naqsyabandi ada kitab, Rifai pun ada kitab, Burhami, mana Ibrahim Dasuki pun ada juga kitab masing-masing juga. Dah ada dah. Dan masing-masing itu ada istilah masing-masing. Yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Hashim ini kenapa tak cerita yang fana' tadi itu saja? Ada kadang-kadangnya ada yang lebih suka guna muraqabah dan juga musyahadah. Sebab ini adalah istilah syar'iyah. Sebagaimana dalam maqam ihsan tersebut, kan ada muraqabah dan juga musyahadah. Jadi dapati guru yang kedua itu lebih tinggi boleh sampaikan dia kepada musyahadah. Washtaqa ila rusuli, dan rasa rindu dan rasa sukalah mahunya si murid ini untuk sampai kepada maqam yang lebih tinggi tersebut itu. Wa khafa an yamuta qabla al-wusuli ila matlubihi, dan bimbang juga si murid ini bahawa sesungguhnya dia meninggal dunia sebelum dia mampu sampai kepada apa tujuan perjalanan kerohanian dia itu. Jadi isu nak kata sampai kepada musyahadah ke apa ni, isunya di muka dunia ni lagi. Itu yang mahunya. Kenapa mahu dikejarkan? Ni isunya adalah berkaitan dengan himmah aliyah, kesungguhan yang tinggi. Mana antara syarat suhbah dengan guru-guru mursyid ni antaranya adalah ada kesungguhan yang tinggi. Mana nak sampai kepada kemuncak. Kalau masuk tarik sampai kita alhamdulillah, tak sampai pun tak ada apa. Itu bukan murid hakiki lagi. Murid yang sebenar ini memang dia himmah dia tinggi dan dalam sentiasa bimbangnya sampai ke tidak aku kepada maqam makrifah ini sebelum aku tutup mata, sebelum aku meninggalkan dunia ini. Walaupun memanglah ada bincang pula dalam kitab-kitab tasawuf yang lainnya pula, kalau dia meninggal dalam keadaan tak sampai kepada makrifah tu macam mana? Nanti dalam kubur dia ada peluang lagi kau nak itu kau macam mana, alam barzah ke apa? Itu khilaf, tak perlu sibuk. Itu benda yang khilafiyah di kalangan ahli tarik ini. Tak perlu disebutkan di sini. Cumanya disebutkan di sini kalau dia bimbangnya bahawa adakah mampu dia sampai kepada makrifah sebelum dia meninggal dunia. Jadi kalau itu keadaan dia dan guru yang pertama tidak mampu memberikan peluang tersebut itu, maka dia perlu cari guru yang kedua untuk lebih tinggi lagi. Wa mana'ahu al-awwalu, dan bagaimana pula kalaulah takdirnya menghalangkan akan murid ini oleh gurunya yang pertama. Jangan pergi, jangan pindah dan sebagainya. Fala yulzimuhu ta'atahu, maka tiada melazimi ataupun mewajibkan murid ini oleh ketaatan kepada guru yang pertama. Tapi dengan syarat-syarat dia lah, dengan syarat-syarat dia. Kata tiba-tiba tak ikut arah patuh pada guru yang pertama itu, kalau dia halang pun kadang-kadang isunya guru halang. Tapi sebabnya kecuaiannya, kenapa murid itu tak ada pencapaian? Kerana kecuaian murid itu sendiri. Itu pun kadang-kadang banyaknya yang macam tu lah. Dia sendiri yang menilai, aku ni tak ada pencapaian. Ada pencapaian tapi kemudian nanti. Cuma dia istijal. Dia rasa nak sekarang. Kalau boleh sehari dua berjumpa dengan guru mursyid ni, kalau boleh esok dah jadi wali besar dah. Tak ada macam tu.
Setiap orang ni ada tempoh masa dia, waktu yang Allah Taala tentukan dengan rezeki kerohanian ini. Jadi tak boleh nak dikatakan yang kata halang ini dan tak perlu tak perlu patuh pada penghalangan si guru yang pertama itu, kalau sememangnya cukup dengan semua syarat yang kita telah sebutkan di atas tu. Manakala memangnya dia memang nak sampai kepada yang lebih tinggi dan sememangnya itu saja kemampuan guru yang pertama dan sebagainya, itu pun dengan syarat dengan beradab dan sebagainya. Fi hadzal amri, pada perkara ini saja, idz la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kerana tiada satu ketaatan kepada mana-mana makhluk Allah Taala pada maksiatkan pada benda yang melanggarkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang perintahkan kita untuk mengenal dia. Tiba-tiba ada yang menghalang. Contoh tadilah, dia mampu untuk pergi lebih jauh, tiba-tiba guru halang. Maknanya itu bukan daripada kehendak, bukan kata ada sebab dan sebagainya. Kalau memang tak ada sebab, contoh tadi kecuaian murid itu sendiri, sebab itu tidak ada dia pencapaian dia duduk di bawah saja, maka itu memanglah guru akan halang. Dan guru pun demi kemaslahatan murid tersebut itu dia halang murid ini supaya jangan pergi kepada guru yang lain itu, supaya dia boleh didik lagi, tarbiyah lagi supaya dia faham. Dan barulah kalau nak pindah kemudiannya, silakan pindah. Yang ininya kalau memang cukup-cukup semua dengan syarat-syaratnya semua sekali, cuma tak sempat nak sampai kepada makrifah itu, dan guru yang pertama menghalang semata-mata dengan sebab hawa nafsu dan sebagainya, maka tak perlu patuh kepada yang halangan pada guru yang pertama tersebut. Bal idza kana asy-syaikhu kamilan, bahkan apabila adalah guru yang pertama itu kamilan, sememangnya guru yang kamil, yang sempurna, lengkap betul, munsifan, yang betul-betul ada satu keinsafan, huwa allazi yaqulu lil muridil al-haqiqi, dia pula tak payah anak murid nak minta. Jenis anak murid yang memang patut pergi lebih jauh lagi ni dan sebagainya, kadang-kadang anak murid yang ini tak perlu minta. Guru yang betul-betul kamil, yang sempurna dan sebagainya, yang ada keinsafan ini, dia sendiri yang akan sebut pada guru kepada anak murid dia ini, sahibil himmatil aliyati, yang memiliki murid yang hakiki, yang memiliki dengan himmah yang aliyah, yang cukup-cukup tinggi ini, ya waladi, wahai anakku. Ni sebagai satu contoh lah, jangan pula tertunggu bila guru musyrik aku nak sebut dengan jumlah ini. Tak. Ni sebagai satu contoh yang nak ceritanya anak murid mau pergi lebih tinggi, dan guru yang kamil ini dia tahu kemampuan dia setakat ini. Dia sendiri yang akan suruh anak muridnya pergi. Silakan pergi kepada guru yang lebih tinggi lagi. Wahai anakku, hazal lazi indi qad awsaltuka ilaihi. Perkara ini, tahap ini yang ada di sisiku, kemampuan yang ada di sisiku, qad awsaltuka ilaihi, telah aku sampaikan kamu kepada tahap ini, pada level ini, kepada kemampuan ini, sama dah. Fa iza wajadta man indahu ma huwa arqa, maka apabila kamu dapati man indahu, sesiapa saja yang di sisinya itu ma huwa arqa, suatu tahap yang dikatakan lebih tinggi lagi, mimma awsaltuka ilaihi, daripada apa yang aku telah sampaikan kepada kamu, sebagainya contohnya tadi, wal fana'u fi sifai masalan, yang dia itu dikatakan fana pada sifat masalan tadilah, yang tingkatan tadi. Kalau tingkatan pertama dia nak pergi pada tingkatan kedua, kalau fana fi sifat ni tingkatan yang kedua, nak pergi kepada tingkatan yang ketiga. Guru mursyid yang pertama ini yang akan suruh anak murid ini, silakan pergi lagi cari anak guru yang lebih tinggi lagi. Bi awajadta man yusiluka ilal fana'i fi zat, dengan sesungguhnya kamu dapati orang yang mampu sampai ke kamu kepada fana' fi zat, mana tahap yang lebih tinggi lagi, tahap yang ketiga itu, fantakil ilahi, maka pindahlah kamu pada dia. Maka dia bagi keizinan yang umum, silakan pergi carilah, diizinkan macam tu. Wala tatawaqqaf alayya, dan janganlah kamu terhenti perjalanan kamu alayya, ke atasku. Jangan kata duduk dengan aku, sebabnya mahabbah dan sebagainya, tak boleh jadi alasan. Mahabbah kepada guru, itu memang dah semua, setiap orang ini dianugerahkan, murid ini dianugerahkan mahabbah, memang cukup sayang pada guru, seseorang guru, lebih lagi guru yang bertaraf guru mursyid ini. Tetapi jangan lupa tujuan perjalanan kerohanian dia itu apa? Adalah untuk sampai kepada tahap makrifatullah, untuk mengenal Allah Ta'ala pada tahap yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau begitu keadaan dia, guru pertama yang dikatakan penuh keinsafan dan kamil ini,
Dia yang suruh anak murid ini biar berjalan lagi, pergi lagi cari lagi guru yang lebih tinggi. In ghalabatni nafsi wa mana'tuka, dan sekiranya menguasai akanku oleh hawa nafsuku. Bimbang-bimbang kalau aku kekal kamu duduk bersama aku, nanti sekarang aku bagi, takut kemudian nanti aku halang pula kamu, tak bagi keizinan untuk pergi pula. Kecoh pula lagi. Sekarang waktu saat yang betul dia dalam keinsafan dan sebagainya ini, dia nyatakan bagi satu keizinan yang umum dah. Wa mana'tuka, dan aku halangkan akan kamu kemudiannya nanti. Ni bagi peluang dah untuk pergi cari. Pergilah cari. Jangan nanti tunggu kamu duduk sama aku dengan tahap yang sama ini, level yang sama saja tanpa ada peningkatan, maka bimbang-bimbang dia tak sampai kepada makrifah juga si anak murid ini. Qala Asy-Sya'rani fil mabhasi ats-tsalits, telah menyebutkan oleh Imam Asy-Sya'rani di dalam perbahasan ataupun bab yang ketiga, fi wujubi ma'rifatillahi ta'ala, pada hukum kewajipan mengenal Allah Ta'ala, ala kulli abdin, di atas setiap hamba, bi qadari wus'ahi, dengan sekadar kemampuannya. Sahifata wahid wa arba'ina, pada muka surat 41. Sebab itu kita seronok kadang-kadang baca dengan buku Syekh Muhammad Al-Hashimi ini, baik buku ini dan buku-buku yang lain, kitab-kitab dia yang lain itu memang cukup-cukup ilmiah, seumpama penulisan di peringkat ilmiah, peringkat universiti dan sebagainya. Tahu siap di mana rujukan dia, buku apa, nanti kita jumpa kitab ini, contohnya cari pula kitab Imam Sya'rani ini, boleh tengok, betul sebagaimana yang dinakalkan, dipindah cakapkan oleh Syekh Muhammad Al-Hashimi di dalam kitab dia ini. Jadi memang tulisan dia semuanya adalah ilmiah, tahu di mana kita boleh merujuk kembali, di mana tempat yang disebutkan. Jadi apa yang disebutkan oleh Imam Sya'rani dalam kitab dia ini, yang dalam isu yang membincangkan tentang hukum makrifatullah itu adalah wajib atas setiap hamba, tapi dengan kemampuan, qadar kemampuan masing-masing. Muka surat 41, minal juz'il awwali, daripada juzuk yang pertama, minal yawaqiti wal jawahir. Ni pada kitab dia ada satu nama kitab pada Imam Sya'rani, al yawaqit wal jawahir. Yawaqit ini adalah permata, kita selalu sebut permata yakut itu dia. Wal jawahir, dan juga mutiara-mutiara. Manasuhu, benda yang dinaskan, dia diambil betul-betul perkataan ini di dalam kitab tersebut itu tanpa diubah sedikit pun. Apa sebutan oleh Imam Sya'rani-nya, wa qad sami'tu sayyidi aliyan al-khawwas, telah aku mendengar daripada guru dia sendiri, guru utama dia, iaitu Sayyidi Ali al-Khawwas. Tapi kalau cerita hubung kait antara Imam Sya'rani dan juga guru dia Syekh Ali Al-Khawwas ini memang cukup-cukup ajaib. Imam Sya'rani sebelum dia berguru dengan Syekh Ali Al-Khawwas ini, dia ini adalah seorang ulama yang cukup besar di Al-Azhar Asy-Syarif. Sya'rani adalah salah seorang ulama Al-Azhar pada zaman dia. Memang ulama yang cukup-cukup besar, dirujuk dalam pelbagai bidang dan sebagainya. Syekh Ali Al-Khawwas ini seorang buta huruf. Buta huruf. Itu memang tak ada apa nak disembunyikan apa, memang dia buta huruf. Tetapi dalam bidang ilmu kerohanian, dan memang dia ada guru, ada sanad dia dan sebagainya, diberikan izin oleh guru dia, cuma dia adalah buta huruf. Cumanya kalau ada orang tanya pada dia, baik dalam bidang kerohanian, hatta dalam bidang fiqh, hukum hakam, dia boleh jawab satu, dan dihimpunkan oleh Imam Sya'rani fatwa guru dia yang buta huruf ni dalam bidang fiqh. Dan Imam Sya'rani pula yang tolong letak apakah dalil dia, betul ke tidak fatwa guru dia ini, ya memang fatwa guru dia itu adalah tepat, ini dalilnya dan sebagainya, walaupun dalam bidang fiqh sekalipun. Jadi apa ceritanya yang diriwayatkan oleh Imam Sya'rani daripada guru dia ini rahmatullahi yaqulu, dia kata guru dia ini pernah menyebutkan, manidda'a maqamal ma'rifati, sesiapa saja yang memandai-mandai mendakwa dia duduk di maqam ma'rifah, dia sebagai seorang arif billah, pandai-pandai mendakwa walaupun dia bukan arif billah yang sebenarnya, wa huwa yajrahu aqaidi ahadin, dan dia itu mencarikkan, dengan mana mengeluarkan akidah salah seorang pun min ahlil firaqil islamiyyati, daripada cabang-cabang puak-puak orang Islam ini. Mana cabang-cabang orang Islam ini memanglah dalam bidang akidahnya ada Asy'ari, ada Maturidi, fiqh, ada Syafi'inya dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang yang mendakwa dia waliullah, dia adalah arif billah,
Tiba-tiba pandai-pandai dia mencarikan tadi itu, dengan maknanya kalau kita dengan istilah mudah pada zaman sekarang ini, menuduh dengan kekufuran. Kalau begitu sifat dia, dia dakwa dia waliullah, dia arif billah, tiba-tiba begitu bermudah mengeluarkan seseorang yang orang Islam ini, walaupun awam sekalipun, daripada Islam ini dengan tuduhan kekufuran dan sebagainya, min kulli wajhin, daripada setiap aspek ataupun setiap sudut, fahuwa kadhibu, maka dia itu adalah pembohong pada dakwaan dia sebagai arif billah, sebagai waliullah dan sebagainya. Kalau begitu bermudah-mudah dia menuduh seorang lagi dengan kekufuran, maka dia bukan waliullah yang sebenarnya, dia bukan arif billah dan sebenarnya. Kalau betul dia arif billah, beradab dengan akhlak Muhammadi, maka sudah tentu tidak begitu sekali bermudah untuk menuduh seseorang daripada kalangan umat Muhammadiyah ini, yang cukup-cukup besar ni, berapa belia ni, seorang pun dia tidak akan begitu bermudah untuk kata kamu telah keluar pada Islam dan sebagainya, tidak memandai-mandai, kecuali dengan syarat-syarat syariat yang sebetulnya lah. Sebab isu bab kata kufur ke apa ni perlu disahkan oleh di bawah seorang qadi ataupun hakim. Itu dalam bab jenayah, dia saja yang boleh keluar, kamu adalah telah terkeluar, kamu kena bertaubat dan sebagainya, kamu ini perlu dipenjarakan, mana supaya bertaubat dahulu baru boleh keluar dan sebagainya. Ini isu tugas bawah qadi. Jadi tiba-tibanya di atas dakwaan dia sebagai seorang wali dan dakwaan dia sebagai seorang arif billah, begitu sekali mudah dia buat kelakuan ini yang tidak beradab ini, dan lebih-lebih lagi juga tidak ada diberikan kuasa melalui hukum syaraknya, dia pun bukannya qadi dan sebagainya, maka dia kadzib, dia waliullah yang penipu. Bukan waliullah yang sebenar pun, tak layak lagi jadi waliullah. Kalau betul dia waliullah, dia ada adab dia, hatta walaupun dengan orang awam biasa sekalipun. Fa inna syartal arifi billahi, maka sesungguhnya salah satu syarat kepada seorang yang bertaraf al-arif billah ini, dukhulul al-hadrati al-ilahiyyati, adalah dimasuk ke dalam hadrah makrifah. Hadrah ketuhanan itu dengan maknanya adalah dalam lapangan makrifah. Hadrah ini perkataan bahasa Arab yang bermaksud lapangan. Hadratun, kita dah selalu ila haratin Nabi Mustafa ila hadrati. Hadrah itu apa maksudnya? Mana satu lingkungan, suatu kawasan, dalam itu maksudnya dalam perkataan bahasa Arab. Tapi hadrah ini maknanya orang itulah, kalau tuju kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, hadratin Nabi, maknanya tujukan kepada batang tubuh, pada kerohanian ruh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu hadrah dia tu. Tu jangan hadrah ni mana apa pula carikan. Kadang-kadang isu yang kita orang Melayu ni, kadang-kadang perkataan kita itu betul, tepat, cuma selalu dengar, biasa dengar, tapi kadang-kadang apa pengertian dia yang tepat dari sudut bahasa Arabnya, dari sudut istilahnya dan sebagainya, menyebabkan kadang-kadang kalau ada orang kritik, kenapa nak guna perkataan hadrah apa semua, memang tak mampu nak jawab lah. Walaupun sebenarnya kalau dirujuk balik, baik dalam kitab tasawuf, hatta dalam kitab-kitab fiqh sekalipun, tak ada masalah gunakan kalau betul faham apa pengertian hadrah ini sebenarnya. Jadi kalau kita katakan hadrah ilahiyah, maknanya adalah lapangan makrifatullah tersebut itu, yang cukup-cukup luas. Wa idza dakhalaha, maka apabila seorang waliullah, seorang arif ini memasuki dalam ruang lingkung makrifah ini, ra'a aqaida jami'il muslimina syari'atan ilaiha, bahawa semua akidah orang Islam ini, daripada yang paling bawah sekali, yang paling basic sekali, sampailah pada yang mampu berhujah dan sebagainya, ini syari'atan ilaiha, semuanya bercabang-cabang menuju kepada yang berasal daripada hadrah ilahiyah ini juga, mari daripada lapangan tauhid dan juga lapangan makrifah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang orang tak nampak, kadang-kadang pun orang kata kita ini dah sampai tahap yang tinggi dalam tasawuf dan sebagainya, tak payah nak belajar sifat 20, sedangkan yang mengarang sifat 20 itu pun waliullah yang besar-besar belaka. Contohnya Kharidatul Bahiyah, matan syair Kharidatul Bahiyah dalam bidang akidah yang paling ringkas ni dikarang oleh Syekh Ad-Dardir daripada tarikat Khalwatiyah, ulama Azhar dan juga wali kutub zaman dia. Itu salah satulah, nak cerita banyak lagi. Waliullah, tapi dia karang satu kitab yang cukup ringkas dalam akidah, dalam fiqh dan sebagainya. Nak bagi tahunya, dia dah tahu dah apa yang dia tuliskan itu memang betul, itu juga di dalam bidang makrifah secara zauki kerohanian. Maka
Sebagaimana itu juga sifat 20 itu pun dah mengandungi sebahagian. Cuma kita tak tahu apa hubung kait pula dengan sifat 20 ini dengan apa yang disaksikan oleh kerohanian seseorang waliullah tersebut. Tapi kalau betul dia duduk dalam bidang makrifah itu, lapangan makrifah itu, dia dapat tengok bahawa semuanya ini daripada paling bawah sekali orang Islam yang akidah dia ini, maka semuanya datangnya berpuncanya mari daripada hadrah ilahiyah ataupun makrifatullah ini. Wa muttasilatan biha, dan bersambung dia dengan hadrah tersebut itu. Apa maksud dia? Kita kata tadi muslimin kan, apa paling orang kata paling minimum syarat orang Islam ini? Kalau dia tak buat yang haji, tak sembahyang ke apa maksud dia? Dia masih ada kalimah la ilaha illallah, kalimah syahadah itu. Ini yang menafsirkan kenapa dikatakan bersambung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia masih sebagai orang Islam, apa-apa perkara apa kena perlakukan dia sebagai orang Islam, dan kalau itu masih kekal dalam diri dia dan mengekalkan dia sebagai orang Islam, maka si waliullah ini akan dapat menyaksikan betul orang yang paling bawah sekali daripada kalangan umat Islam ini, paling rendah sekalipun dia yang dikatakan apa itu melakukan dosa-dosa yang besar, jangan keluarkan dia dengan bermudah-mudah kata kamu telah kufur dan sebagainya. Kecuali kalau memanglah ada bukti dia, banyak syarat yang diletakkan oleh syariatnya, supaya kalau betul sekali, kalau dah dipenuhi syarat ini, barulah kata betul kamu baru telah keluar daripada Islam, kamu perlu diistitabah, mana perlu diminta taubatkan dan sebagainya. Mana kalau betul lah macam tu, itu tidak ada masalah. Yang sekarang ini isunya dalam keadaan dia melakukan beberapa kesalahan, maka kesalahan itu walaupun besar pun itu belum lagi mengeluarkan dia dari lingkungan agama Islam ini. Jangan bermudah-mudah. Jadi sebahagian nak kenal siapa waliullah, dia mendakwa dia waliullah dan sebagainya, tiba-tiba dia bermudah-mudah untuk menjatuhkan kufur kepada orang yang lain, maka itu dia katakan tadi itu kazib tadi. Fa aqarra aqaidatin bihaqqin, maka mengakui si arif ini, dia mengakui aqaidah jami'il muslimin, semua akidah pegangan keseluruhan umat Islam ini, yang sampai pada paling asas dia masih ada syahadah dalam diri dia, bihaqqin, dengan betul benarnya, dan wa kashfin, dan juga dengan kasyaf, mana disingkapkan pun dengan pandangan mata hati pun, kerohanian pun, ya betul. Yang dikatakan bahawa akidah itu masih ada dalam diri dia dengan kalimah syahadah itu. Wa musyahadatin, mana dah atas sampai kepada maqam musyahadah pun dapat saksikan jelas bahawa selagi mana syahadah itu masih ada dalam diri seseorang mukmin ataupun orang Islam tersebut itu, yang salah tu salah lah, dia daripada sudut syariat dia boleh dihukum. Bukan kata isu tak hukum ke tidak ni, isunya jangan mudah-mudah keluarkan seseorang itu daripada lingkungan ini dengan tuduhan kekufuran. Yang dia salah itu nak dihukum dengan apa saja hukuman, memang kena dihukum menurut syariat, itu memang kena patuh. Dia masukkan di sini ini jangan bermudah-mudah dalam sudut isu kekufuran ataupun menuduh dengan kekufuran. Walau min ba'dil wujuhi, dan kalau sekalipun dia katakan kekalkan di dalam agama Islam ini dengan syahadah ini, min wujuhin, daripada satu aspek saja. Kemungkinan banyak yang dia orang Islam itu disebabkan kejahilan dia dan sebagainya, banyaklah aspek yang dikatakan kalau dia lakukan dan apanya macamnya memang dah mengeluarkan dia daripada agama Islam. Tetapi kalau masih ada andaian untuk berbaik sangka dan sebagainya, maka kalau macam itu, maka tetap jangan bermudah-mudah si wali ini untuk menuduh seseorang itu telah keluar daripada agama Islam. Kalau betul lah dia sampai kepada maqam makrifah, itu maksud dia. Wa inna madan ahli firaqi adalah jami'ul muslimin syarata ilaiha wa musyahadati walau min ba'dil wujuhi. Wa innama mana al-asyakhu al-murida, dan hanya senya, innama ni adalah lil hasri, satu perkataan bahasa Arab untuk hanya senya, singkatnya dia menegah oleh guru-guru mursyid, beberapa guru mursyid menegah al-murida, anak murid dia ini, minal ijtima'i bi ghairihim minal asyakhi, daripada berhimpun, berjumpa dengan yang selain daripada diri mereka, daripada guru-guru yang lain. Ini kadang-kadang bukan kesemua. Contohnya si guru A, ada ramai anak murid, tapi kalau dia memberikan dengan tegahan ini, ada hikmat dia.
Bukan kata guru yang kedua nak pergi tu guru tak elok, tak. Guru yang kedua tu pun elok, guru C dan sebagainya. Sampai kita sering diperingatkan di dalam tarik kita ini bahawa guru kita sendiri adalah bapa kita, bapa kerohanian kita. Semua guru yang lain itu, guru yang tepat dan sebagainya, betul belaka semua, itu adalah seumpama bapa-bapa saudara kita. Maknanya kita tetap perlu hormat juga. Cuma yang kita nak patuh dari segi perintah dan suruhan adalah mestilah kena dengan bapa kita kan. Kita macam dalam keluarga juga. Ada masalah, kita tak pergi cari bapa saudara pergi kat Kuala Lumpur tu kan. Cari dulu area Kedah ni dengan bapa kita lah dulu, duduk depan mata ni tu dulu. Tu baru kata beradab dengan orang tua kan. Tak ada cari adu, ada masalah lagi adu bapa saudara, mak saudara. Kecil hatilah mak bapaknya kat rumah yang ada kat depan mata ni. Begitu juga dalam isu kerohanian ini, antara isunya bila disebutkan sedemikian itu untuk menjaga semuanya sekali. Sebabnya bila dikatakan bapa guru kita sendiri seumpama bapa, dan semua guru-guru yang lain adalah seumpama bapa saudara, jangan lebihkan pula yang guru lain itu pada guru kita. Ataupun kalau ada nak tanya muzakarah ada apa, utamakan guru kita dahulu. Begitulah. Tapi apa kiranya pada satu ketika guru kita sebagai bapa kerohanian kita ini tiba-tiba dia tegah. Maka tegahan itu bukan maksud guru yang bapak-bapak saudara banyak tu tak elok atau sebagainya. Isunya adalah demi kemaslahatan kepentingan murid itu sendiri. Ada sebahagian besar yang lain, silakan pergilah ziarah. Dah diizinkan, minta izin dan sebagainya, pergilah ziarah. Yang ramainya macam tu. Ada beberapa orang ni kadang-kadang jangan pergi. Kenapa? Bukan kata guru pentingkan diri, tapi guru pentingkan anak murid tu. Sebab dia masih lagi dalam latihan kerohanian ini, dia masih dalam tarbiyah ini lagi. Liyakhtasiru lahu at-tariqa. Demi untuk kepentingannya untuk mereka itu memendekkan, meringkaskan lahu kepada murid ini dengan jalan-jalan. Takut-takutnya dalam keadaan dia masih perlukan latihan, tiba-tiba kalau dia contohnya dia pergi juga merujuk kepada guru yang lain dan sebagainya, mungkin pening. Kita sendiri pun contohnya kan dalam bidang hukum, ramai daripada kalangan umat Islam ni kadang-kadang dia tanya dengan ustaz yang pertama, hukum itu dah betul dah, tepat dah, betul ke tidak ni? Kita tanya guru ustaz yang kedua, jumpa ustaz kedua, tiba-tiba ustaz kedua bagi satu benda yang lain pula. Sudah pening, dah mabuk. Tanya ustaz ketiga, keempat, kelima, keenam, pusing balik sampai barulah sampai kepada yang pertama balik, ataupun memang tak sampai-sampai. Last kali pergi jabat mufti. Nak penyelesaian. Kalau yang di pejabat mufti pula cerita pula yang tambahan pula. Pening, mabuk habis dah. Tu baru hukum. Isunya pun begitu juga dalam bidang kerohanian pun begitu juga. Ada anak-anak murid ini tidak ada kemampuan untuk memahami. Jadi kalau guru yang kedua, ketiga berikan satu perkara yang berlainan, benda yang sama tapi mungkin dengan satu istilah yang berlainan, penyampaian yang berbeza dan sebagainya, dan dia tidak ada kemampuan untuk memahami, untuk menghadami, kemungkinan dia akan pening juga. Itu jadi jalan panjang tu. Itu yang 20 tahun, 30 tahun tak faham aku buat dah. Tapi cara dia punya persepsi itu rupa-rupanya bukan sekadar ambil pada guru pertama dia, ambil pada persepsi guru lain. Ada guru lain sebut macam ni, begini-begini, baca kitab dia, macam ni. Guru ketiga pula sebut macam ni, gabung belaka. Mabuk lah. Tak faham. Sedangkan kita nak mempraktikkan, mengamalkan sesuatu perkara, satu amalan apa pun di atas dasar kefahaman. Wirid yang kita baca ni pun yang kita amalkan ni, kenapa kita amalkan? Kerana kita faham dia. Apa itu istighfar, apa itu selawat, apa itu la ilaha illallah. Kita faham maksud dia, pengertian dia dan sebagainya. Baru kita praktikkan. Begitu juga kalau dah jadi keadaan tak dapat faham ni, yang itulah perjalanan itu kenapa rasa panjang. Orang lain dah sampai belakang dah. Semua tok wali belakang dah. Aku seorang tinggal. Kenapa? Bukan silap guru, silap murid. Tapi bila begitu keadaan dia, tok guru ni tahu dah nampak anak murid ni memang kurang sikit kemampuan untuk memahami. Sebab itu kamu jangan pergi ke mana-mana. Kamu jangan baca guru, kitab-kitab guru sekian apa dan sebagainya. Demi kepentingan murid yang tak mampu kefahaman ini. Yang lain tu kalau mampu faham silakanlah. Yang tu yang mampu faham itu memang tok guru ni. Kitab Ibn Arabi baca, balik baca. Kalau tak faham juga bagi tanya. Dah selesai baca tu. Ni kitab yang sekian pula.
Dua anak murid yang tinggi, ada kefahaman, dia dalam bidang-bidang ilmu Islam yang lain, itu semua dah selesai dah. Kalau macam tu tidak ada masalah. Anak murid yang tidak mampu faham ni tak boleh buat macam tu. Kalau bagi juga, dia tak faham bahasa Arab, baca. Maknanya memang terjun lubang lah. Jadi nak ceritanya yang dikatakan ditegah ini demi kepentingan kemaslahatan si murid itu juga yang tidak ada kemampuan untuk memahami dengan yang sebenarnya. Kalaulah dia tengok pada mana-mana tariq yang lain. Fa inna hukma tariqi kulli syaikhin kal asbu'i al muttasilati bil kaffi. Maka sesungguhnya hukum ketentuan jalan setiap guru mursyid ini, guru-guru mursyid yang ramai ini, seumpama dibuat contohkan yang ringkas untuk kita memahaminya oleh Syekh Muhammad Al-Hashimi ini, seumpama jari-jari yang bersambung dengan tapak tangan. Jari banyak kan? Tapak tangan satu. Jari ibu, rupa bentuk pun lain dah. Jari telunjuk, jari hantu, jari manis, jari kelingking dan sebagainya. Semua berbeza belaka. Semua orang panggil jari. Tujunya tapak tangan yang satu saja. Kiasannya bahawa semua tariq ini betul. Selagi mana dia atas jalan syariat, patuh syariat dan sebagainya apa semua, maka semua tariq yang banyak-banyak ini semuanya menuju kepada tujuan yang satu saja. Untuk semuanya menuju kepada ma'rifatullah. Cumanya bila begitu keadaannya, pilihlah. Dia dah ikut jalan yang satu itu. Pilihlah yang salah satu yang betul dan tepat itu, dah ikut sampai ke akhirnya. Jangan kata tak habis yang pertama, baru sekerat jalan, rasa macam nak pergilah, nampak seronok kat sana tu. Wirid pun gerak lagi laju pada kita. Lepas tu pergi ke sana, ikut sekerat jalan juga. Pergi guru ketiga, ikut sekerat jalan memang tak sampai, semua tak sampai belaka. Itu yang dia dibuat contohkan dengan peti cerita tapak jari dengan tapak tangan. Fa iza salakal insanu miqdara uqdatin, maka apabila berjalanlah ikuti seorang manusia ini dengan sekadar uqdatin. Mana ni? Jari kita ni ada 3 bahagian ni kan. Dia baru ikut yang bahagian yang pertama, uqdah yang pertama ni. Contohnya kalau jari telunjuk yang di kawasan ada kuku ni. Dia ikut satu ruas. Betul, alhamdulillah, terima kasih. Jadi satu ruas ni. Jadi contohnya kalau dia nak ikut kan sampai ke tapak tangan ni, dia baru sampai pada ruas yang pertama ni. Summa intaqala ila syaikhin akhara fasalaka ala yadayhi miqdara uqdatin. Mana dia yang satu ruas ni diumpamakan macam itulah. Mana sekerat yang tadi, sekerat satu bahagian daripada perjalanan kerohanian. Uqdah ditujukan kepada jari, memang ruas tadi kan. Tapi uqdah ini sebagai satu kiasan, mana sebahagian kecil daripada perjalanan kerohanian. Mana tahap yang pertama ke ataupun tahap yang kedua ke daripada perjalanan itu, kemudian dia pindah dah ila syaikhin akhara, kepada guru yang lain. Guru yang pertama masih ada hidup dan sebagainya kan, tak bisa dengan mati ke apa, tak apalah. Mana boleh sambung pula dengan guru yang kedua, dibenarkan ikut. Kalau macam tu tidak ada masalah. Tapi isunya guru yang pertama masih hidup, tapi dia rasa aku ni setakat ni aku dengan guru ni pandai-pandai sendiri. Maka nak sambungkan sebahagian yang kedua ke yang ketiga ke dengan guru yang lain itu, yang itulah yang katanya tak dapat manfaat. Fasalaka ala yadaihi, maka dia ikutlah perjalanan kerohanian di atas tangan guru yang lain itu bi miqdara uqdatin, dengan satu bahagian pula. Pergi lagi. Mana kalau kita dengan jalan jalan patut 10 km kalau lurus betul. Tiba-tiba ambil sampai 10 km pusing nak pergi ke jalan lain pula. Ikut pula 10 km pergi. Pusing 100 km. Jalan 30 ya depan lurus ikut. Tiba-tiba pergi pusing nak cari orang kata nak jalan lintas lah kononnya. Tapi pandai-pandai sendiri. Kalau macam tu memanglah. Thumma taqala ila akhara, kemudian dia pindah lagi pada guru ketiga pula yang lain pula. Fasalaka ala yadaihi, maka dia ambil lah jadi salib lah di atas tangan ataupun di atas guru yang ketiga pula. Miqdara uqdatin, tahap yang ketiga pula ataupun satu tempoh yang pertama juga. Faqad awqafa nafsahu anisairi, maka sebenarnya hakikatnya dia telah menghentikan diri dia sendiri daripada as-sairi, daripada perjalanan kerohanian ini.
Cuma dia tak sedar. Kadang-kadangnya bimbang ni takut dia tak sedar. Perbuatan dia ini berpindah dengan keadaan tanpa ada adab, tanpa ada kefahaman dan sebagainya, maka bimbangnya sebenarnya dia tak berjalan pun. Dia terhenti. Ataupun yang kita bimbang ni takut terpesong tujuan dia, perjalanan kerohanian dia. Yang asalnya mahu betul lillahi ta'ala. Takut-takutnya berpindah, pergi, berjalan, pindah-pindah dengan keadaan tak faham. Maka takut-takut terpesong tujuan perjalanan kerohanian dia. Walau annahu ja'ala suluka tilkal al-uqadi kullaha. Kalau dia menjadikan perjalanan semua bahagian-bahagian tadi keseluruhannya, ja'ala tilkal al-uqadi kulliha, sebab dia kulliha itu kembali kepada al-uqad itu, keseluruhannya, ala yadi syaikhin wahidin, di atas jalan ataupun tangan seorang guru yang satu saja, maka lakana dakhala hadratal kaffi, nescaya dia akan masuk kepada hadrah lapangan tangan tersebut. Mana dikiaskan dengan tangan tadilah. Kalau jari ni, mana kalau dengan 3 ruas tu, kalau ikut satu persatu dengan urutan dia, satu arah saja, misalnya jari telunjuk saja, sampai dia kepada tapak tangan tu. Ni tak ikut yang ruas yang pertama, pergi ruas yang pertama jari hantu sebagai contohnya. Tak sampai, pusing tangan, takut rata api baru jumpa tapak tangan. Nak bagi tahu itu sebagai satu contohnya kepada seorang salik berpindah dengan tanpa ada adab ataupun dengan keizinan dan sebagainya, maka begitulah juga tidak akan sampai. Fa inna kulla asbu'in, maka sesungguhnya setiap jari, anak jari itu thalathu uqadin, maka terdapat 3 ruas. Setiap jari terdapat 3 ruas. Fa nafada umru hadha, maka habislah, membazirlah umur orang yang begini sifat dia, wa huwa fi awwali uqdatin min sa'irit turuki, dan dia itu masih pada di tahap pertama, ruas yang pertama, bahagian yang pertama daripada keseluruhan tariknya. Contohnya pergi, walaupun kata sama-sama Syazuli sekalipun, contohnya kan, guru yang pertama dia Syazuli, memanglah ikut sekerat jalan. Nampak guru Syazuli juga tu, tapi hebat lagi pada kita tu. Karamat dia banyak lagi pada guru aku dan sebagainya. Pergi pula, ikut pada A pula. Jalan sekerat juga. Nampak pula guru ketiga. Memang tak akan sampai. Penat. Jadi isunya adalah membazirkan umur, masa. Patutnya boleh singkat dengan umur dia sebelum sampai kematian dia itu. Ada peluang dia untuk sampai, tapi dia membazirkan dan tenaganya pula. Sebab itu kadang-kadang elok je dengan usia muda kita ni kan. Supaya gagah kita untuk mengamalkan dengan wirid, dengan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila dah usia kita dah makin itu ni, kadang-kadang ketidakmampuan itu tak sama sebagaimana masa muda kan. Fahaza sababu man'il asyakhi muridihim, maka inilah dia salah satu sebab penghalangan beberapa orang guru akan anak-anak murid mereka. Ada guru yang kata pergi silakan, tapi kenapa ada guru juga menghalang? Supaya kita baik sangka pula, kenapa guru ni halang, tak bagi izin aku nak pergi ziarah je pun apa. Bukan apa-apa pun nak pergi ziarah je. Dia kata guru lain tu macam pak saudara, tak boleh nak ziarah pak saudara. Tiba-tiba dia halang juga. Halang itu kenapa? Sebabnya takut kadang-kadangnya isunya bukan masalah guru yang kedua dan sebagainya, isunya anak murid ini. Takut-takut dia kadang-kadang terpengaruh. Tak apa, patutnya dia atas itu. Macam kita berfiqh juga. Kita fiqh di atas mazhab Syafi'i, kita mengaji kitab pada awal sampai akhirnya dalam mazhab Syafi'i, dan itu yang kita praktikkan. Apa kiranya dia dalam keadaan belum lagi memiliki kemampuan, kefahaman dalam bidang dalam fiqh Syafi'i ini, kabar-kabarnya, ataupun dia terpengaruh pulaknya dengan fiqh Hanafi sebagai contohnya dan sebagainya. Katanya mudah dalam fiqh Hanafi kita bayar zakat dengan duit. Padahal tak ada masalah, sekarang telah difatwakan boleh, dan kita menerima pakai pun. Isunya katanya jangan berpindah ini, mazhab fiqh pun jangan pindah dengan maksudnya pandai-pandai dengan hawa nafsu kita. Maknanya begitu juga yang dikatakan dalam bidang kerohanian ini, kata nak berpindah, terpengaruh dengan tarik kedua dan sebagainya dengan semata-mata hawa nafsu ataupun persepsi kita yang singkat ini saja semata-mata. Guru lebih tahu lagi. Sepatutnya dirujuk dulu guru dan minta keizinan guru, walaupun untuk ziarah, dan juga dikatakan untuk melawat ataupun nak belajar dengan guru kedua. Jadi kalau diizinkan oleh guru yang pertama, tak ada masalah. Istifadah daripada pokok saudara ni, pokok saudara alim-alim belaka semua. Jadi maknanya tidak ada masalah.
Ay yusyriku ma'ahum, bahawa sesungguhnya mereka itu menyamakan ma'ahum, bersama diri mereka itu, fissuluki ghairahum. Mana pada dalam satu perjalanan ini akan orang yang selain daripada guru yang pertama tersebut. Intaha. Ini kata-kata kalam daripada Imam Sya'rani. Maknanya pada satu tahap bahawa jalan, wirid, cara tarbiyah dan sebagainya hanyalah satu. Nanti kalau betul sampai ke satu tahap dia mampu memiliki kefahaman ataupun dia telah sampai pada satu tahap arif billah dan sebagainya, memiliki kefahaman untuk menghadamkan daripada tarik-tarik yang lain itu, barulah diberikan pelepasan, barulah diberikan kebenaran dan sebagainya. Dan kadang-kadang yang dihalang ini sebabnya dia belum sampai ke tahap itu lagi. Selalunya isu yang ini dikatakan anak murid tak ada kefahaman, kemampuan kefahaman, ataupun dia belum sampai pada tahap yang sebenarnya. Demi kemaslahatan si anak murid ini, kenapa diberikan tegahan ini. Dan tegahan ini pun sebenarnya bukan kepada semua anak murid. Kata kita telah sebutkan tadi, kalau guru tu ramai anak murid, yang ditegah itu mungkin seorang dua orang. Bukan kata semua, yang lain itu dah lebih diizinkan semua. Silakanlah, masa aku tak ada ni, kamu nak mengaji fiqh, tasawuf ke apa ke, nak rujuk dengan mana-mana guru, asalkan guru daripada ahli sunnah wal jamaah, silakan, tak ada masalah. Kalau dah beri keizinan umum macam tu, tak ada masalah lah, silakan pergi mengaji dan sebagainya. Cuma yang kata isu tegahan ini hanya kepada beberapa orang saja, yang kemungkinannya ada kepentingan ataupun ada sebab dia, bukan saja-saja. Qala Ibnu Ajibah, telah menyebutkan oleh Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu taala. Ibnu Ajibah adalah Al-Hasani, daripada keturunan Al-Hasani. Dia berasal pada Maroko dan juga dia juga adalah merupakan sebahagian daripada Syazuli Darqawi juga. Sebab itu kita dalam Syazuli Darqawi ini kita banyak merujuk kepada kitab-kitab karangan Imam Ibnu Ajibah ini. Imam Ibnu Ajibah, cumanya dia ini meninggal lebih awal daripada guru dia. Guru dia Habib Al-Buzidi. Cuma Imam Ibn Ajibah ini meninggal awal pada guru dia, meninggal pada umur 50 tahun disebabkan dengan penyakit taun. Tok guru pula yang tolong kafankan dia. Ada juga anak murid yang meninggal dulu. Cuma kenapa kita boleh kenal dia? Kerana dia tinggalkan banyak warisan dari sudut penulisan. Dan kitab-kitab dia memang cukup-cukup digunakan sebagai bahan rujukan. Dalam dia ada Iqazul Himam, syarah kepada hikam. Itu seronok kalau kita baca. Sebab dia syarahkan itu memang untuk golongan permulaan dan juga golongan pertengahan. Bukan syarah yang tinggi. Dia bawa bagi nas Al-Quran, dah apanya, kenapa kata hikam ini begini maksud dia dan sebagainya. Lepas tu dia terangkan lagi perkataan-perkataan hikam itu menurut luah bahasa Arabnya. Ini asalnya perkataan bahasa Arab begini. Jadi memudahkan untuk memahami apa pengertian hikam itu. Seronok kalau baca kitab Imam Ibn Ajibah ini. Jadi apa yang dia sebutkan? Dia sebutkan dalam satu kitab yang lain. Di dalam Fi Mi'rajit Tasyawuf ila Haqa'iqit Tasawuf. Kitab ini adalah satu kamus ataupun glosari kepada istilah-istilah tasawuf. Di dalam ini terdapat 142 istilah tasawuf yang sering digunakan di dalam kitab-kitab tasawuf yang lain. Maka insya-Allah ada ditemui di dalam kitab Imam Ibn Ajibah ini, dan dia senaraikan apa pengertian dia. Apa itu kutub, apa itu afrad, apa itu fana, apa itu semua dalam kitab ini. Cukup-cukup cantik. Nanti kita minta Darul Huda tolong terjemah. Kitab ni tak habis lagi bagi. Tak habis. Sebab kitab cantik, banyak kitab-kitab cantik yang boleh sesuai untuk kita rujukan sebagai orang biasa pun. Seronok boleh baca. Tapi itulah memang dalam bahasa Arab. Yang antara dua lah, kalau lambat diterjemahkan oleh Darul Huda, mana kita kena belajar bahasa Arab lah. Tak tahu tu mana satu dulu yang sampai dulu, sempat dulu. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi Imam Ibn Ajibah ini, dia telah sebutkan di dalam kitab glosari tasawuf dia ini, kamus tasawuf dia ini yang bernama Mirajul Tasyawuf ila Haqa'iqit Tasawuf, di dalam perkataan iradah. Tadi kita jumpa perkataan al-murid, kan, orang yang berkehendak. Tapi kehendak itu sendiri itu apa? Itu dikatakan iradah ni. Iradah ini maknanya kehendak. Jadi seorang murid yang berkehendak untuk sampai kepada ma'rifatullah. Orang dia ada dah, tahu dah. Tapi sifat kehendak itu sendiri itu apa benda sebenarnya? Ini yang dibincangkan oleh Imam Ibn Ajibah. Baru dikatakan kalau betul ada sifat-sifat iradah ini, baru layak dia digelar sebagai murid hakiki tadi tu. Itu yang nak bincangkan tu secara tak langsung. Tak ada kata murid hakiki ini pengertian dia adalah ada
Ni nak bagi tahu lah ni, nak bagi tahu murid hakikinya sebahagiannya adalah berhubung kait dengan sifat kehendak dia. Dan kehendak dia itu apa? Ini nak ditunjukkan. Wahya, maka apa itu iradah itu? Dia itu adalah qasdul wusuli, niat qasdun. Yang asalnya adalah kemungkinan satu campakan lintasan. Itu dikatakan sebagai satu lintasan. Tapi bila dia telah menjadi suatu azmun, maka dia bertukar kepada qasdun, suatu niat yang kadang-kadang cukup kuat untuk wusuli, adanya kesampaian ilal mahbubi, kepada kekasih. Siapa ni pula kekasih ni? Jangan duk bayang lain. Ulama tasawuf ada kekasih dia. Sama ada satu saja ataupun antara dua. Sama ada itu Allah Subhanahu wa taala ataupun itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Kalau jumpa perkataan mahbub, kekasih dalam kitab tasawuf, jangan duk fikir benda-benda, jangan duk merewang banyak tempat lain. Ada orang tak faham apa kisah orang ahli tasawuf ni. Kita kisah cinta, waktu sebutkan pula tentang apa itu, kisah apa itu Majnun Laila lah apa semua. Dah itu bahasa kiasan. Dia tak ada kekasih lain dah. Sama ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala ataupun itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berapa banyak nasyarat daripada hadis pun perintahkan supaya kita ini mencintai Allah taala dan juga cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu satu kewajipan. Ada orang sufi faham itu, dan itulah yang dia laksanakan. Maka untuk betul-betul mencintai Allah taala dan juga mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ringkaskan kesemuanya itu, tak perlu cerita lagi, dia hanya sebutkan kekasih. Dan maka kita pun fahamlah. Orang yang faham tu fahamlah. Kalau orang tak nak faham, wallahu a'lam bisawab lah. Pasalah huzurkan dia kan. Sebab kadang-kadang ada orang ini terkadangnya memang luruh. Sebut perkataan tu perkataan, dia faham satu tu saja. Satu maksud. Dan satu perkataan itu, kalau kata Melayu kita sekalipun, kalau buka kamus dewan tu, satu perkataan tu ada 10 makna. Semua kadang-kadang ada satu makna itu yang memang kita selalu ada dalam fikiran kita. Tak perasan pun ada lagi makna-makna dia yang lain. Begitu juga dalam bahasa Arab pun begitu juga. Tapi disebabkan kemampuan manusia ini pun berbeza-beza. Ada yang orang yang boleh faham dengan cukup tinggi, walaupun dengan kiasan sekalipun, ataupun kiasan kerohanian dan sebagainya. Dia ada orang pula memang tak mampu. Dah sebut macam tu lah, dia tak akan ubah dah. Kan? Contoh yang selalu ulama juga yang buat contoh ni, kan? Buat jahat bagus sekali, buat baik jangan sekali. Ramai marah. Agak-agak macam mana? Kalau Ustaz Anis pun sebut macam ni, buat jahat bagus sekali, buat baik jangan sekali. Esok lusa memang bergarilah. Tapi apa maksud sebenarnya? Betul kata ni. Buat jahat buat jahat bagus sekali. Sekali itulah, jangan ada ulang. Itu maksud dia, betul kata tu. Buat baik jangan sekali, bukan jangan tegar. Kata buat jangan sekali, kena banyak kali yang baik ni buat. Yang tu pun ramai marah kan. Tu baru perkataan, satu orang kata teka-teki perkataan yang biasa. Maka di dalam setiap bidang ilmu ada istilah masing-masing yang dipinjamkan daripada bahasa-bahasa Arab ni. Jadi tak boleh kata nak rujuk buka, nak faham istilah mana-mana bidang ilmu pun dengan semata-mata buka dengan tengokkan di dalam mana-mana kamus bahasa Arab. Perlu pada orang yang memang mempraktikkan ilmu tersebut itu. Kalau bidang ilmu fiqh, ada istilah dia azhar, asah dan sebagainya. Tak boleh kata nak buka kamus bahasa Arab. Ini kena rujuk kepada orang dia, pakar dia. Apa maksud perkataan ini, istilah ini dalam kitab-kitab fiqh? Itu baru fiqh. Dalam kitab akidah pun begitu juga. Maka lebih-lebih lagi dalam bidang tasawuf, dia ada istilah dia juga. Jadi setiap bidang ilmu itu ada kepakaran masing-masing dan juga istilah masing-masing. Tak boleh semata-mata dipertimbangkan ataupun difahami semata-mata dengan luaran ataupun zahir perkataan itu saja. Contoh tadi lah, mahbub, kekasih. Merapu dah orang tahu. Padahal ceritanya adalah nak menjalankan, laksanakan kewajipan mencintai Allah Ta'ala dan juga mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Bina'atil mujahadati, sama ada dengan sifat mujahadah, jalan mujahadah, mana membanyakkan dengan ibadat dan sebagainya, jalan mujahadah yang luaran dan juga dalaman.
awit tahabbubi ilallahi, ataupun yang dikatakan tahabbub. Perkataan ini adalah daripada sirah mutawaah, mana buat-buat cinta, belum cinta yang sebenar lagi, cuma buat-buat cinta, cuba mencintai. Maka itu yang dikatakan sama ada jalan mujahadah ataupun tahabbub ilallah. Buat-buat mencintai, belum mampu lagi nak mencintai yang dengan kemampuan yang sebenarnya, belum lagi dianugerahkan sedemikian, tapi buat-buat dulu, try dulu, cuba dulu. Sebab itu kita berqasidah, kita mengamalkan dengan selawat itu ini dan sebagainya. Ini dikatakan contoh at-tahabbub tersebut itu. Tapi kalau boleh ambil dua-duanya sekali. Ambil dua-duanya sekali. Mujahadah pun jangan tinggal dengan bentuk ibadat dan sebagainya. Tahabbub pun ada tetap di dalam jiwa. Sebab mujahadah ni selalunya bentuk yang luaran, kita fahamnya kan. Latihan ataupun riadah, latihan secara luaran ni dengan ibadat, dengan zikir, dengan wirid dan sebagainya, amalan dan juga apa itu bacaan Al-Quranul Karim dan sebagainya. Tahabbub ini adalah lebih berkaitan dengan hati, kecintaan dalam jiwa tersebut itu. Kalau buat-buat rasa kan, contohnya macam Al-Quranul Karim lah, ada hadis yang katanya kalau kamu tak mampu nak betul-betul sedih pun bila baca Al-Quran, buatlah sedih. Yang dikatakan tabakau itu, buat-buat sedih itu, diambilkan contohnya begitulah juga. Nak fahami apa itu tahabbub tu, ada al-hubbun, betul-betul kasih yang sebenar, ada at-tahabbub, belum sampai tahap tu lagi, tapi buat-buat dulu, nak tiru dulu. Kita ni sebagai salik itu begitulah, kita bukan sufi lagi, kita ini mutasawwif, kita ini adalah baru-baru nak tiru, baru tahap permulaan, baru nak tiru cara akhlak guru kita dan sebagainya. Mana masih nak belajar lagi dan nak belajar lagi. Mana elok diambilkan kedua-dua dengan jalan ibadatnya dan juga ditambahkan lagi dengan adanya tahabbub di dalam kerohanian. Bima yarda, dengan apa yang dia redakan. Wal khulusu fi nasihatil ummati, dan begitu juga ada sifat ikhlas betul apabila dia menasihati kepada ummahnya. Mana kita menasihati ummah ini dengan mahabbah juga. Bukan sebab kita yang paling tinggi, kita yang paling elok, bukan kata orang yang dinasihati itu lebih rendah makam pada kita, tak. Isunya adalah ikhlas. Semata-mata kita nak sahabat kita ini bersama dengan kita juga, mana sama-sama nanti di akhirat pun sama-sama masuk syurga juga. Kalau boleh yang dua belia umat Islam ni kita nak semuanya sekali. Bukan sekali itu bukan maksudnya semua dua belia masuk tarik belakang, tidak, bukan itu maksudnya. Kita alhamdulillah ada orang lain itu mungkin rezeki dia melalui jalan yang lain, melalui ujian hidup dia, melalui dengan ujian ini itu dan sebagainya, dia sampai juga. Jadi tidak boleh nak dikatakan sekali itu kata nanti di akhirat nanti. Itu mungkin dengan jalan yang berbeza. Tapi bila memberikan nasihat, tapi perlu ada keikhlasan. Sebab itu dikatakan al-khulusu fi nasihatil ummah. Begitu juga antara yang dikatakan dengan antara sifatnya juga yang dikatakan iradat tadi itu, nak mendarahkan iradat sama ada dengan jalan mujahadah ataupun ada sifat kecintaan kepada Allah Ta'ala dengan jalan mahabbah, ataupun sama ada dia ini memang orang yang ikhlas betul dalam berdakwahnya dengan menasihatkan kepada umat Islam. Ada juganya wal unsu bil khalwati, dan juga ada rasa jinak, suka dia kepada yang dikatakan dengan khalwah tersebut. Tapi perlu pada kefahaman yang umum juga. Makna terkadangnya adalah dia kata khalwah ini dalam tempoh masa yang tertentu itu. Kadang-kadang orang tak boleh nak bezakan antara khalwah dengan uzlah. Uzlah mengasihkan diri sepanjang-panjangnya, duduk seorang-seorang dia dan sebagainya. Kalau khalwah ini satu sistem, ada tempoh dia bermula dan juga berakhir. Itu yang kadang-kadang orang tak boleh nak bezakan. Uzlah itu ada hukum dia pula, bila diharuskan, bila tidak boleh, kena ikut hukum syariat. Syariat ada membincangkan, fiqh ada bincangkan. Nak uzlah, silakan. Tapi ada syarat-syarat macam ni. Macam mana dengan Jumaat dia, macam mana apa semua. Banyak dibincangkan. Jual beli dia macam mana. Adakah memangnya dia kena pakar dalam bidang-bidang ini, dalam apa tu mencari makanan dan sebagainya, sampai tak perlu lagi nak bergantung kepada manusia yang lain, sampai dia boleh mengasihkan diri. Banyak syarat uzlah ini. Bukan kata pandai-pandai pergi masuk hutan, aku nak uzlah. Tak nak tengok muka orang ni. Tinggal habis. Handset pun bakar, ada apa cucu api dah semua. Tak, bukan itu. Uzlah dia ini kena ikut hukum syarak juga. Syarak dah ada dah senarai dia. Orang yang uzlah, boleh uzlah ni macam mana sifat dia? Khalwah, ada tempoh masa dia. Tidak sepanjang masa. Cuma kalau ada pun dalam tempoh yang terhad pula. Terhad sama ada 3 hari yang penuh, ataupun contohnya khalwah dia nak teruskan juga dalam sejam sehari berzikir, zikir khalwah dan sebagainya. Yang itu yang juz'i, yang separuh-separuh.
Was-sabru ala muqasatil ahwali, dan ada sifat kesabaran di atas muqasati, mana kekasaran, al-ahwali, ujian-ujian hidup. Maka itu juga kenapa kena sabar? Kerana supaya nak tuju ni, tapi dengan jalan kesabaran. Yang ini ikut jalan mujahadah, yang ini nak bagi tahu tarik latihan tarbiyah ni adalah seramai mana manusia, seramai itu juga jalan dia yang boleh sampai kepada makrifah ini. Hatta walaupun anak-anak murid yang di bawah guru yang sama sekalipun, masing-masing itu direzekikan melalui banyak jalan. Ini jalan ilmu, yang ini melalui jalan mujahadah ini, dengan ibadat ini dan sebagainya. Ada yang dikatakan dah ikut guru tapi ujian hidup dia melebihi pada orang yang lain. Ini yang dikatakan kena ada kesabaran. Wa munazalatil ahwali, dan benda yang lagi turunnya daripada ahwal, pada hal-hal kerohanian yang tinggi, yang menyebabkan dia ini yang diujikan juga. Biasa dengar tentang jazbah kan, majzub, si majzub, waliullah majzub tapi duk berjalan. Yang tu waliullah, tapi nak hormat pada waliullah yang majzub ini, kalau yang macam itu, kalau betul berlaku, cukup dengan syarat dia juga. Jangan pandai ada orang gila tu majzub kot, habis semua orang gila jumpa tepi jalan. Tak juga, ada syarat dia nak kenal ni. Dia kata yang majzub, tapi nak beradab dengan yang majzub ini adalah jangan duk hirau dia, biarkan dia dengan hal keadaan dia. Jangan kata jom kita pergi cium tangan orang wali majzub tu. Dengan kita pun diuji juga. Dia tak apalah, dia nak buat macam mana dah, itu takdir Allah Ta'ala. Maknanya dia sampai juga pada Allah Ta'ala, tapi dengan jalan jazbah, tiba-tiba dicampakkan dengan hal kerohanian yang cukup tinggi. Itu yang kata-kata tadi tu, munazalatil ahwal. Tiba-tiba Allah Ta'ala campakkan dengan suatu zauk yang cukup tinggi dalam kerohanian dia, sampai yang luaran dia dan akal dia tak mampu nak kawal lagi. Jadilah itu dipanggilkan sebagai jazbah. Sebenarnya kalau dalam keadaan yang biasanya, kalau jazbah yang berlaku ini perlu dikawal. Sebab jazbah berlaku secara kerohanian. Tapi ada orangnya, jarang-jarang lah maknanya, yang dikatakan dicampakkan dengan hal kerohanian ini sampai yang luaran pun tidak mampu nak kawal. Jadi sampai duk berjalan rata, tak tahu hak semaya ke tidak ke apa, bersyariat ke tidak, tu biarkan dia dengan hal dia. Kita yang masih ada akal, yang masih ada kawalan sebagai salik, maka kita adalah bersyariat. Yang majzub itu hadiah lah, yang seorang-seorang dia. Kita yang ramai-ramai ni di atas jalan syariat, masih berakal. Sebab syarat kita bersyariat ini antaranya adalah akil kan, baligh. Jadi akil masih ada lagi. Kalau majzub tadi yang dikatakan telah ditarikkan akal dia, itu tak, mana dia syarat dia untuk bersyariat, itu tak apa. Tapi khusus untuk dia saja, kita tak boleh nak ikut. Sebab kita masih akil lagi, dan kita masih ada kawalan lagi dan sebagainya. Selalunya yang berlaku ini, kalaulah yang dikatakan majzub ini juga, kalaulah dia kadang-kadang dia jumpa wirid, lepas tu dia amalkan sendiri-sendiri. Selalunya macam itulah. Kalau kita yang berguru ini, insya-Allah ada kawalan. Kalau berlaku juga turunnya ujian kerohanian yang tinggi itu, guru boleh kawal, guru boleh menyedarkan balik, guru boleh menjaga kita, yang dikatakan supaya mengawal kita, supaya tetap kita masih di dalam lingkungan syariat ini, supaya kita pun tak terganggu. Sebab bila kalau dah jadi yang hal kerohanian tinggi tersebut itu, memanglah ujiannya, tapi tak ada orang yang dapat ambil faedah daripada dia. Sebab dikatakan nanti kalau dia sedar kembali sekalipun, dia tetap kena buka kitab balik. Walaupun dia hal kerohanian tinggi, dapat merasa zauk yang paling tinggi, musyahadah yang paling tinggi, tapi nantinya dia sedar, tetap kena dia belajar balik sebagai salik. Kita ni belajar dulu, kemungkinan yang mari kerohanian itu datangnya kemudian, beransur. Ada juga begitu. Dan lebih elok laginya kalau belajar dan kerohanian pun ikut sekali jalan juga. Ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah daripada Allah Taala. Wal itharu li amrihi, dan juga ithar, mana melebihkan kepada perintahnya Allah Taala. Antara kemauan sendiri dengan kehendak Allah Taala, maka kehendak Allah Taala yang lebih utamanya. Wal haya'u min nazrihi, dan juga ada rasa malu daripada pandangannya, tilikan dan juga pandangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa badlul majhudi fi mahbubihi, dan membelanjakan, dengan maknanya mengorbankan al-majhud, hasil usaha dia apa semua demi kekasihnya. Macam tadilah, bila dikatakan bukan rasa mahabbah saja, tapi ada yang dia laksanakan dari sudut syariat dan juga dari sudut perjalanan kerohanian ini,
yang dia korbankan untuk sampai kepada makrifah itu. Wa ta'arrudu likulli sababin yusilu ilaihi, dan dia mendedahkan, mencarikan bagi setiap asbab yang boleh menyampaikan kepada makrifahnya Allah Ta'ala. Itu dikatakan iradat. Mana walau macam mana apa sekalipun, dia akan cari cara, jalan, guru ke ataupun cara tarbiyah ke untuk sampai kepada makrifah itu. Timbul rasa keinginan itu, campakkan daripada Allah Ta'ala, rasa mahu cari walau macam mana sekalipun nak sampai juga. Kalau itu dikatakan iradah sebenarnya. Wa suhbatu man yadullu alaihi, dan perlu juga ada peneman, bersuhbah dengan orang yang boleh menunjukkan ke atas makrifatullah tersebut. Itu guru mursyid lah. Sebab itu bukan sekadar kehendak gitu saja, pergi mari buat dengan cara sendiri. Aku nak berwirid sendiri, aku nak banyak bayang yang banyak, sunat banyak ni, aku nak berwirid banyak ni, aku nak selawat banyak ni. Tak memberi bekas apa pun kecuali dengan ada panduan daripada guru mursyid. Sebab itu perlu ada, baru dikatakan iradah itu ada. Dan bila iradah yang tepat itu ada, baru layak digelar sebagai murid yang hakiki. Wal qanaatu bil khumuli, dan merasa cukup. Qanaah ini rasa cukup. Bil khumuli ini, khumul ini adalah dikatakan orang tak kenal, lawan kepada kemasyhuran. Kenapa tiba-tiba sebelum masuk kepada tarik perjalanan kerohanian ini, seorang influencer, orang kenal semua, orang cari semua, orang nak rujuk semua, masuk kat kedai pun, tu orang hebat tu. Tiba-tiba masuk dalam perjalanan tarik ini, entah-entah esok lusa dia tengok, mana tak kenal pun, tak ada. Hilang terus, tak ada berita, tak ada apa. Bukan hilang terus, ada tu aja. Cuma orang tak cari dah, orang tak itu apa dah. Maka cukuplah dengan dikatakan sepanjang-panjang menjadi salik itu menjadi seorang yang khumul. Salik lah. Kalau arif billah itu tidak ada masalah. Adalah rezeki Allah Ta'ala anugerahkan dengan tiba-tiba orang kenal. Waliullah ini. Dia terima. Sebab semuanya mari pada Allah Ta'ala. Orang tak kenal pun dia tak ada timbulkan sesuatu pun dalam rasa hati dia. Yang isunya bil khumuli ini adalah pada tahap salikin dan juga murid. Sebab sampaikan banyak dibincangkan di dalam hikam tentang bab khumul ini, dan contoh-contoh para masyayikh dengan guru masing-masing dalam bab khumul ini begitu sekali panjang lebarnya. Dibuat contohkan oleh Imam Ibnu Ajibah di dalam Iqazul Himam dia. Bacalah di sana. Banyak kisah-kisah yang kadang-kadang cukup pelik kan. Kalau sebut kat sini memang tak habis cerita. Para guru masyayikh dulunya sebelum dia berguru, sebelum dia sampai kepada waliullah ini ataupun sebagai arif billah ini, dia berguru. Cuma guru dia terus suruhkan dengan beberapa perkara yang menyebabkan dia ini, yang asalnya seorang yang berkedudukan dan sebagainya, tiba-tiba orang kata, siapa dia tu? Jadi macam tu. Itu dikatakan khumul, lawan. Sebab itu dalam kata hikam itu, idfin nafsaka fi ardil khumuli. Tanam jiwa diri kamu itu di dalam khumul ini. Sifat yang dikatakan tak ada kemasyhuran ini. Ini ditujukan, hikam ini ditujukan kepada yang bertaraf salikin. Idfin nafsaka fi ardil khumuli. Ada yang disebutkan nanti itu bahawa apa yang tumbuh daripada benda yang tidak ditanam ini, dia akan tak tumbuh juga, tapi tak akan kukuh akar dia. Begitulah dikatakan diri salikin ini biar ditanam, tapi ditanamkan di dalam bumi, dibuat kiasan dengan al-khumul ini yang dikatakan lawan kepada kemasyhuran. Wa adamu sukunil qalbi ila syai'in dunal wusuli, dan tiada tenang hati dia itu kepada sesuatu yang selain daripada sampai kepada ma'rifatullah. Maknanya seolah-olahnya selagi dia tidak sampai kepada ma'rifatullah, betul-betul mengenal Allah Ta'ala, maka tetap ada rasa keluh kesah dia bila akan sampai dan sebagainya. Wahya awwalu manzilatil qasidin, dan itulah dia yang merupakan tingkatan yang pertama orang yang menuju kepada ma'rifatullah. Maknanya kalau ini iradat, beberapa perkara yang disenaraikan tadi itu, sama ada qanaah yang begini dengan khumul, adakah dia ada sifat mujahadah, ataupun kalau tak ada itu, adakah dia ada at-tahabbub, rasa cinta pada Allah Ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini baru dikatakan tahap yang pertama daripada manzilah, daripada tahap pada orang yang qasidin. Mana orang yang qasidin ni orang yang berniat yang menuju kepada ma'rifatullah. Mana satu gelaran yang lain lah. Ada kita panggil murid, ada namanya salik, ada juga yang dikatakan qasid.
Maknanya orang yang menuju kepada, berniat dan menuju kepada ma'rifatullah. Kalau ada bendera ini baru tahap yang pertama saja. Iradah pada tahap yang pertama. Wa bad'u tariqis salikin. Ini baru permulaan kepada jalan orang-orang salikin. Baru layak digelarkan sebagai salikin yang sebenar. Sebab dia baru tapak, dah melangkah dengan tapak yang pertama, seolah-olahnya sedemikian. Ini adalah perkataan Imam Ibn Ajibah di dalam Mi'rajut Tasyawuf. Qultu, ini ulasan oleh Imam Syekh Muhammad Al-Hashimi. Ini insya-Allah kita akan tengokkan nanti di dalam slot yang keempat petang nanti. Insya-Allah taala. Di dalam slot yang keempat nanti dia akan bincangkan. Tadi kita dengar murid hakiki kan? Yang sebenar. Ada yang lawan bukan yang hakiki, yang dipanggil majazi. Sekadar luaran saja. Dalaman dia bukan level dia katakan murid. Nanti dia akan dibuat perbandingan nanti. Untuk yang seterusnya nanti insya-Allah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada nak tanya apa-apa ke? Kalau tak ada alhamdulillah juga. Sebab Ustaz Hanif pun bukan level dia, level baca kitab ni. Ingat. Ada orang baca kitab dia memang seorang guru mursyid. Alhamdulillah. Ni kita baca kitab, ustaz biasa baca kitab. Kita pun betul baris. Betul baris, kita bagi tahu makna sikit-sikit. Itu saja kemampuannya. Tarbiyah ni dengan seorang guru mursyid yang betul. Baik, kita sudahkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.